Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey, selamat malam, selamat petang. Kita bertemu kali kerja. Jom lempak dulu show bersama dengan Pali. Apa khabar Pali? Alhamdulillah, sihat je. Alright. So, Gana hujan lah ni? Hujan, hari ni tak hujan. Hari ni. Cuma problem dia air je lah di Kuala Nerus ni. Oh, ada masalah air lagi Minggu lepas rasa dah Ada clear dah masalah kan? air. Beritahu minggu lepas. Dia dah clear, lepas tu dalam seminggu lepas tu dia datang balik. Oh ya ke? Masalah yang sama macam mana? Paip yang sama tu bocor Ah. So kemungkinan dia dalam 20 hari dah tak ada air. Allah, lebih 20 hari tu seksa. Seksa 20 hari tu. Ni macam mana dugaan So, kerja-kerja apa aktiviti luar sekarang boleh tubik di sana di Gano. Aktiviti luar. Setakat ni tengok apa boleh kot rasanya. Boleh. Sebab tengok dah ada fotografer yang shoot outdoor tu. Okey. Sebab dah katanya nak masuk fasa ketiga dah dengan tu. Oh, alhamdulillah lah. Kalau fasa ketiga dia bawah pada 500 dia punya kes. Ke berapa? Ya kot. Saya pun tak pasti. Alright. Kota Baru ni lambat lagi lah. 1,000 lebih semua ni. Masalah juga ni. Tapi Terengganu naik bila mari dulu kau 700. Ya. Okey. Okey, Pali, kita sembang-sembang jugalah. Kita akan bersama dengan sahabat kita. Siapa tak kenal Dr. Ali Ali Samsul Bahar. So malam ni sebelum kita bersama dengan Dr. Ali, saya nak check sound system kepada sahabat yang join pada malam ni. Tolong komen sound saya okey ke, sound Pali okey ke, gambar kami okey ke. Kalau perlu saya adjust, kalau ada bunyi echo ke, saya perlu adjust lah kat saya punya konti ni. Alright. Ni Nazman Sazali. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So sound saya okey, Man? Narman? Okey ke sound saya? Clear sangat. Alhamdulillah. Okey. Thank you. So kita tak tangguh masa. Alright. Alright, thank you pada yang komen. Thank you. Okay, clear. So kita akan bersama sekejap lagi dengan Dr. Ali. So kita akan bercerita tentang gua. Alright. So kita menjemput Dr. Ali ke studio bersama dengan kami. Alright. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Puli, apa khabar? Alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah memang lama sungguh PKP ni nak buat gua ni. Itulah. Allah. Sihat? Allahu akbar. Tapi alhamdulillah sihat. Adalah follow jugalah yang itik salai daging salai tu punya lah. Adalah itu sementara PKP ni gitulah nak gunakan. Alright. Yang patut-patut. Ya, betul. So kira okeylah bisnes tu Boleh alhamdulillah. Mana salai tu untuk kawasan sekitar saja atau Dr. Ali open untuk post ke Sabah Sarawak ke Johor Bahru ke Kota Baru ke? Paling jauh kita hantar sampai Tawau lah. Masya Allah. Jadi kalau Kota Baru tu Syahrul Azam ada tarik order rasa 2 kali dia order itu daging salai. Daging salai. Okey. Tak apa, lepas sesi nanti saya akan jumpa. Lepas sesi nanti saya beritahu kita sembang-sembang. Alright. Baik. Okey, so malam ni kita akan bercerita tentang gua. Okey, sepanjang karier Dr. Ali lah dalam sebagai fotografer lah. Dah berapa gua dah Dr. Ali masuk? Agak-agak lah. Jawab soalan tu. Agak-agak lah. Agak-agak sebab merapuh saja berbelas-belas. 100? Kalau nak ikut ke tak sampai 100 tapi rasa puluh-puluh ada lah. Puluh-puluh. Paling merapuh banyak. Paling jauh saya masuk gua dekat China lah. Paling jauh. Oh, China. Gua apa tu? China, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia ni merata. Selain daripada di Pahang, termasuklah di Perlis, Kedah, Kelantan Gua Ciku. Gua Ciku. Ciku banyak. Kalau Pahang sangat banyak gua lah. Kalau nak ikutkan Perak pun saya dah masuk juga dekat Selama. Banyak kat gua. Gitulah. Okey, antara gua-gua yang Dr. Ali masuk dekat Malaysia ni yang paling cantik
Paling cantik Ha. Oh, itu pun susah nak jawab juga. Sebab apa? Soalan cemas. Soalan cemas belaka. Sebab gua ni sangat unik, lain Okay. gua lain. Alright. Memang dia tak akan sama. Dia punya karakteristik walaupun dari segi fizikal dia, anatomi dia lebih kurang sama, tapi maksudnya dia punya pattern bentuk semua tak sama. Alright. Jadi ada gua yang ada kombinasi, contohnya dia river cave, dia gua sungai, dan dia juga ada formasi-formasi yang cantik lah. Jadi setiap gua tu ada keindahan yang tersendiri lah. Okay. Tapi kalau nak kira paling cantik, saya rasa susah nak jawab. Tapi kalau paling fotogenik, mungkin salah satunya lah. Dia ada banyak, tapi salah satu yang saya suka, yang saya selalu repeat masuk, salah satunya Gua Sisik Naga lah dekat Merapu. Oh. Yang jadi poster yang Kuli buat tu. Ya. Tapi memang cantik lah. Itu gua tu consider fotogenik lah. Kita masuk berapa kali pun kita akan dapat gambar hasilkan gambar yang luar biasa lah, insyaAllah. Dan gua tu ada sungai? Gua tu ada sungai? Gua tu tak ada sungai. Gua tu keistimewaan dia ada banyak satu mineral dia panggil tak silap dia panggil chert. Chert ni dia kalau dia sama level macam diamond. Okay. Tapi diamond tu ada harga. Tapi dia tu tak ada harga macam diamond. Tapi satu hari nanti mungkin dia akan jadi diamond. Oh ya. Tu tak tahu berapa ratus tahun lagi prosesnya. Proses dia lah. Okey. Memang dia kat arah itu lah. Yang tu ada di Merapu. Kalau tengok poster tu, gambar yang poster tu, kiri kanan tu nampak macam bersisik apa semua tu kan. Itu cat lah tu. Oh, dia memang timbul. Dia memang timbul kat dinding gua. Di Langkawi pun ada, di Langkawi. Tapi yang di Merapu ni sangat banyak cat dia tu. Okey. Gitu. Alright. Ini ada sahabat daripada orang Terengganu. Okey, orang Kedungun. Okey. Cik Azizul. So, kita sembang-sembang tanpa tengok gambar kan, rasa tak puas kan. So, hari ni Dr. Ali ada bagi saya gambar. Tak apa, nanti saya akan share kejap lagi. Right. Yang saya hantar siang tadi ada dapat tak? Ada. Saya masukkan semua. So, hari ni insyaAllah lah kita saya nak pilih banyak nanti perlu pilih-pilih lah. Saya nak pilih penggabung mata. 1 minit 20 gambar. Nak pilih penggabung mata. Alright. Okay, ini yang saya dalam yang doktor bagi saya lah. Okay, ini kalau boleh cerita sikit, ini pameran. Ini pameran warisan Pahang pada penghujung 2019. Cuma masa pameran ni dilancarkan waktu hari majlis. Sebab yang merasmikan dan yang melancarkan pameran ni ialah ke bawah dulu Yang Mulia Raja Permaisuri Agong. Okey. Cuma waktu hari kejadian tu saya tak ada di Kuantan. Saya masa tu tengah keluar 40 hari dekat Kedah. Oh, okey. Tapi saya mesyuarat. Mula saya ingat nak balik juga, tapi fikir-fikir tak apalah. Jadi adalah sahabat member fotografer kita Muslimi. Dia shoot lah waktu Raja Permaisuri Agong duk cerita pasal kerbau berserah tu. Tapi kalau perasan di belah atas tu, sebelah kerbau tu ada air terjun, atas tu gambar gua sebenarnya. Tapi bukan gambar gua tu. Tu gua hantu menari. Cuma untuk gambar gua tu, kebetulan masa trip tu kita ada bawa pesilat. One of the photographer tu dia memang pesilat lah, tapi dia bawa kawan-kawan pesilat dia. Jadi secara tak langsung kita pun fikir ni bagus juga terus jadi talent. So for this exhibition, kita telah kumpulkan 2 warisan. Satu ialah warisan alam, gua tu sendiri. Itu natural heritage. Satu lagi ialah warisan kebudayaan orang Melayu, itu seni silat lah. Jadi kita combinekan. Jadi gambar ni ada 3 keping gambar. Saya submit 5 keping, tapi komiti pameran pilih 4. Tapi daripada 4 tu ada 3 telah dibeli oleh Muzium Negeri Pahang lah. Alhamdulillah. Pahang State Museum. Jadi koleksi Muzium Negeri lah. Okey. Gitu. Alright. So kita tengok gambar.
Yang ni? Ini waktu pameran di Balai Seni Negara. Okey. Balai Seni Negara di Kuala Lumpur. Dulu nama dia Balai Seni Visual Negara. Sekarang ni National Art Gallery je lah, Balai Seni Negara. Jadi waktu ni ada 2 pameran yang saya terlibat. Satu ialah pameran camp, apa ni dia panggil, Merapuh photocam. Kita buat nature photocam di Merapuh waktu tu dengan kerjasama IKIP, dulu IKIP, sekarang nama dia Kolej Hasan Pahang, dan juga Balai Seni Negara, Balai Seni Visual Negara. Ni tahun 2014. Ya. Penghujung 2014. Program tu di bawah program peringkat kebangsaan lah, dipanggil 1 MCAT, 1 MCAT. One Malaysian kan, masa tu One Malaysia kan. One Malaysian Contemporary Art, maksudnya dia ada macam-macam program, dan salah satu yang masuk dalam kalender YMCAT punya program di Negeri Pahang ialah Nature Photocam di Merapuh. Dan waktu yang sama 2014 juga, Balai Seni Negara ada bawa lebih kurang hampir 50 lebih orang pelukis dari seluruh negara ke Gua Niah. Dia panggil Camp Pelukis Niah. Tapi saya dapat invitation, ada 2 orang fotografer dia jemput lah. Salah seorangnya nama betul saya tak ingat, lama tak jumpa. Tapi nama panggil dia Jin. Dia, nama mesra dia, nama mesra panggil Jin. Nama mesra dia orang panggil, dia pastikan dia Jin lah. Dia foto editor untuk Bernama. Orang Bernama kenal lah dia. Nama kenal dia, orang lama Bernama. Jadi sebab balai bawa dia sebab nak photojournalist punya point of view. Balai jemput saya, dia orang kata lah sebab dia nak fine art punya view lah macam tu. Jadi di balai ni ada 2 pameran. Satu yang Merapuh, saya ada 2 karya. Yang gambar yang kita tengok print on canvas dekat atas tu, yang ada gambar air terjun, ada flowstone tu dengan ada satu formasi flowstone tu. Itu dalam gua ni dia. Ni Laili Cascade. Kalau yang tengok yang biru-biru sikit tu sebenarnya air terjun tu. Ni River Cave. Subhanallah. Air terjun tu. Gua ni perlukan orang yang fit baru boleh masuk. Dia sangat mencabar lah. Dia fizikal lah. Sangat fizikal. Saya pun maksudnya. Dia yang jadi cabaran untuk gua Hari Malaysia ni, setengah orang kampung panggil gua Padang Kawat. Tapi grup eksplorasi Syekh Merapuh Cave telah menemukan gua ni waktu 16 September Hari Malaysia tahun 2012 bersama dengan tim saintis dan cavers daripada Croatia. Jadi mereka telah masuk waktu tu, tim daripada Croatia ni telah buat knowledge transfer, teknologi transfer kepada tim Syekh Merapuh Cave. Sebab waktu tu gua-gua di Merapuh ni asalnya nak diletupkan, nak dibuat kilang simen lah. Jadi Syekh Merapuh Cave ditubuhkan, diinitiatekan oleh HACS. HACS ni Helping Unfortunate Group and Society lah. Ini satu NGO yang diasaskan oleh Muhammad Laili Basir lah. Kalau mungkin kuliah ke Pali mungkin pernah dengar nama lah Laili Basir ni. Betul. Jadi saya asalnya terlibat dengan Merapuh ni sebab itu 2013 tu saya pergi Merapuh sebab saya shoot untuk Tourism Pahang. Masa tu saya ramu Pahang dengan tourism lah. Jadi kita buat, saya itu job lah, assignment lah untuk dapatkan foto stock untuk kempen mempromosikan negeri Pahang untuk kempen melawat Malaysia 2014. Jadi syutingnya 2013. Jadi masa tu saya sampai Merapuh. Jadi cuma waktu yang pergi dengan tourism tu time constraint, terlampau pack. Lepas tu kebetulan dengan Exco pula datang. Masa tu Laili ada bagi briefing pada Exco. Masa tu Exco baru Pelancongan Pahang, Datuk Seri Syakar Samsudin. Jadi masa tu agak pack. Jadi lepas pada tu saya contact Laili semula. Saya datang semula dengan staff tourism. Yang tu saya duduk dekat seminggu lah. Dalam gua? Tak, duduk di Merapuh. Dia sebab untuk tim Syekh Merapuh ni dia ada sewa satu rumah, dia jadikan macam pusat pergerakan, pusat aktiviti dia. Dia orang panggil clubhouse. Jadi ada Japanese, ada orang daripada Forex, ada ramai lah, ada saintis datang, MNS pun involve, macam tu lah. Cuma dalam pada part saya lebih pada untuk dokumentasi dari segi fotografi lah.
Jadi gambar-gambar tu ada yang dia hantar tourism bawa ke UK lah untuk macam sini ada mata trade kan di Malaysia ni kan. Ni peringkat dunia punya dibuat di UK lah. Macam tu. So berbalik pada Dr. Ali kata cerita yang save merapuh tu. Apa cerita sekarang? Kalau dah boleh tahulah apa news sekarang. Okey. Jadi alhamdulillah syukur sangat pada Allah Taala sebab berkat bukan usaha kita je lah, maknanya especially penduduk Merapu sendirilah. Penduduk Merapu mereka yang bersungguh-sungguh tak mahu dibina kilang simen dekat Merapu tu sebab ada banyak kesan impact pada environment, pada kesihatan orang kampung. Sebab di Merapu ni, Merapu Gua Musang ni satu jajaran lah. Dia gua-gua tu belakang rumah orang, tepi rumah orang. Betul. dalam kebun getah, dalam kebun durian, tepi-tepi tu dah ada bongkah botol kapur, ada gua kan. Macam tu. Jadi bukan semua gua nak diletup kan. Dia ada site yang dia dah pilih, tapi memang dekat dengan kampung Merapu tu sendiri. Sebab dekat Merapu tu ada banyak gugusan kampung. Dia ada kampung Merapu tu sendiri, dia ada kampung Teluk Gunung, Kubang Rusa. Ada banyak kampung kan. Dan setiap kampung ni semua ada gua. Memang Merapu tu expected ada yang dia orang jangkakan ada 400 lebih gua, tapi yang tim Save Merapu Cave ni dah explore lebih kurang 146 gua. Yang saya dah masuk saya pun tak ingat berapa, tapi saya ingat almost 15 lah yang sebab kita fotografer, Mengkuli pun faham lah kalau gua tu first kita pergi and then next trip kita akan repeat lagi the same cave kan. Sebab bila kita repeat tu masa kita first masuk tu kita baru nak kenal-kenal dengan profile gua tu. And then bila kita dah keluar tu, bila kita review gambar-gambar kita and then kita dapat idea pula patut aku buat macam ni, shoot lighting macam ni gitu-gini lah. Macam tu lah. Game fotografer dia faham lah. Gitulah. So ni tempat yang sama lah. Ini dalam Gua Hari Malaysia juga. Saya pilih gambar ni untuk pameran di Balai Seni Negara tu sebab kalau Mengkuli nampak formasi batu tu dia ada banyak color kan. Tapi satu batu yang warna macam coklat kemerah-merahan tu, itu adalah float stone. Dekat bawah itu sebenarnya sungai, jeram. Sungai dia berjeram. Macam air terjun dia mengalir, tapi dia jeram lah. Yang air terjun dalam gua ni ada 5 air terjun. Gua ni? Jadi batu ni saya bagi nama Batu Asmara. Kalau Mengkuli nampak lah. Tak nampak tak, aku tak payah cerita lah. Tahu. Tali rasa nampak dah tu. Tahu. Gitulah. Okay. Ini behind the scene lah. Jadi salah satu perkara untuk kita memfoto dalam gua ni, kita kena buat persediaan lah. Salah satunya perancangan, planning. Lepas tu dari segi safety. Dan yang paling penting sekali kita engage local guide. Walaupun kita biasa masuk gua, kita jangan nak masuk pandai-pandai sendiri. Walaupun kita dah macam Merapu tu, saya selalu fikir, saya setiap kali masuk memang ada guide. Betul. Sebab apa, in case kecemasan ke apa-apa ke, itu tempat dia orang lagi tahu pada kita macam tu kan. Betul. Tapi alhamdulillah lah, so far kita masuk gua belum alhamdulillah setakat ni lah, banyak dah gua masuk, alhamdulillah lah, belum ada lagi lah kejadian-kejadian yang tidak diingini lah. Memang kalau dekat Merapu, guide yang bawa kita masuk tu memang competent guide, yang nature guide yang daftar dengan tourism semua. Dan mereka pun ada skill first aid apa semua kan. Jadi bukan biasa-biasa jugalah dia orang tu. Ni berapa orang satu grup ni? Yang trip ni ada kami pergi. Yang ni ada pesilat ikut tu. Saya ingat trip ni kita dari Kuantan 3 kereta kot. Lepas tu dari KL ada juga kan. Macam tu lah. Okay. Jadi depend. Kadang-kadang ramai, kadang sikit. Yang trip yang gambar ni, dia dalam hidden garden. Ni satu gua. Dia macam satu kompleks. Dia keliling oleh batu kapur. Gua dia tu ada sikit-sikit. Sana sikit, sini sikit macam tu. Tapi di tengah ni, dia macam taman. Hutan yang tersendiri. Ada pokok keladi gas ni. Ini dekat tengah lah ni? Ini kat tengah. Dia macam dalam compound. Keliling tu batu kapur. Okay. Bukit batu kapur yang memang tak boleh access, melainkan kena panjat. Atau masuk gua? Teruk lah. Dia vertikal. Dinding dia punya dinding tu vertikal. Tapi dia ada nak masuk tu kena lalu gua. Jadi tempat ni tim Save Merapu Cave namakan Hidden Garden. Ataupun
taman yang tersembunyi. Jadi makro pun kita jumpa mentis yang pelik-pelik ada jumpa kat sini lah. Alright. Dalam trip yang ni ada seorang dari Palestin. Nama dia Muhammad Helmi Yusof. Oh, tu ada pakai Dia student pakai lamp tu. Headlamp dia yang pakai tu. baju biru belakang Husaini Mustafa. Ya. Ada baju biru sangat tu. Pakai cadar. Baju biru yang berdiri yang biru muda, biru cerah tu. Macam mata hitam Dia dia apa ni, dia tengah buat PhD dekat UIA Kuantan ni. Alright. Dia buat PhD pasal, tak silap saya, pasal ni lah, ubat-ubatan. Dia buat kajian ni pasal herba. Okay. Tapi dia minat fotografi tu yang dia ikut trip ni lah. Okay. Ini sahabat masuk ni, Laili Basir masuk. Tu Abang Laili dia. Laili masuk. Tu dia kata living museum. Memang Laili punya plan lah. Ni gua ni terletak di kampung Kubang Usa. Okay. Jadi memang antara yang saya dengar Laili kata nak buat living museum tu dia punya target lah. Macam tu. Ini behind the scene lah semua. Ni kat Gua Hanuman. Kalau kenal, rasa paling kenal tu Pati Biru tu. Kenal tak paling? Tak perasan. Ni Fadil eh? Pade, Abang Long Pade. Betul lah. Ray of Dignity, Ramli. Oh, okay, ni kenal. Ini trip tahun lepas waktu PKPB. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat tu kan dah boleh rentas negeri. Yang trip ni Abang Samsi join, tu Safwan daripada Samsi apa ni yang selalu menang kontes tu kan. Abang Samsi kita. Lepas tu Safwan yang pernah menang Canon Photo Marathon peringkat Asia kan. Safwan dia pun join sekali trip ni. Safwan bagi 2 orang. Ni macam ni. Sebenarnya saya share gambar ni bukan nak tunjuk macam ni lah behind the scene kita menggua lebih kurang kan. Ada part kita kena masuk air kan. Jadi safety memang kena jagalah. Macam tu lah. Ni nak dapatkan reflection. Gitulah. Yang paling yang mencabar trekking gua mana Dr. Ali? Setakat yang saya pernah masuk Gua Meraput ataupun gua yang kita pernah pergi yang paling mencabar Gua Hari Malaysia tu lah. Gua Hari Malaysia lah. Gua yang gambar tadi tu Safwan. Gua Hari Malaysia tu yang jadi cabaran yang paling besar. Peringkat permulaan masuk tu. Sebab gua dia tu, pintu dia tak besar mana. Dia punya entrance dia tu. Tapi dia rendah. Kita masuk tu kita kena jalan. Kita dah kena jalan berlutut lah. Lepas tu sampai satu level merangkak. Sampai satu level kena menerak. Okay. Lepas tu, menerak tu, gua tu berair sebab dia sungai. Kita masuk tu ikut sungai juga. Bila kita menerak tu, kita kena tolak beg ikut tepi. Dry bag tak boleh pakai selapis. Dry bag at least 2 lapis. Sebabnya kalau tak nanti bila beg tu terlampau sejuk, nanti dia ada formasi air dekat dalam beg tu. Jadi gear kita akan rosak lah. Jadi paling kurang kena ada 2 lapis lah dry bag. Jadi kita kena tolak beg ikut tepi. Sampai satu level kita kena tahan kena macam menyelam lah. Sambil menyerak tu menyelam. Lepas tu yang ajib ni sampai satu level kita angkat kepala, kita dah ada nampak lapang semua. Boleh berdiri. Maksudnya sungai tu dia masuk untuk entrance tu dia sempit. Dia sempit bukan kiri kanan, atas bawah. Antara dia punya floor dengan dia punya roof. Ini macam berlaku dekat Thailand tu hari lah kan, yang banjir tu, yang orang kalau ada banjir ke apa, kemungkinan besar boleh trap lah. Kemungkinan besar boleh trap dalam tu. Saya masa tu saya masuk berdua sebabnya Laili kena balik, ada urusan. Saya tak pasti dia balik Jengka ke atau dia kena ke Kuala Lumpur, saya tak pasti, tapi dia kena balik awal. Jadi yang guide saya masa tu Fuad, adik pada Laili. Fuad antara orang yang banyak dengan ramai lah kalau nak cerita. Kita punya sahabat-sahabat dekat Merapun ni, Seni, Juki, Abang Sabri Zu, ramai lah. Kalau tak sebut nama marah pula orang kan. Tu aku teringat. Itu guide mana tu? Guide lah, guide. Diorang tu semua. Guide ada ramai. Meraput. Dulu masa mula-mula saya pergi Meraput, tak silap ada bukan 2 tour operator yang berlesen lah dengan MOTAC, Ministry of Tourism and Culture. Tapi sekarang ni
tak silap saya yang established lah, yang kukuh ada 3 tak silap saya, tapi mungkin ada ramai lagi lah. Dulu daripada homestay ada sikit, sekarang ni homestay dah ada banyak. Cuma lately ni sebab PKP, sebab oleh pandemik COVID ni, jadi memang dia orang terancam, bukan Merapu je lah, mana-mana worldwide memang terancam mas sekarang ni industri tourism ke recreation ke kan, macam tu lah. Tapi hopefully kalau besok dah okey, Merapu kembali meriah lah, insyaAllah. Bukan Merapu lah, mana-mana tempat lah. Ini yang Dr. cakap tu, yang merakak tu. Ini bukan, ini gua katak, gua lain pula. Tapi konsep sama lah nak masuknya, merangkak gitu. Yang ini river cave juga, tapi tempat-tempat merangkak ni tak ada air, di lubang tapi memang badan saya muat-muat tapi gua katak ni memang menarik sebenarnya, sangat menarik, dia berlapis-lapis. Lepas tu kalau tak ada gap memang boleh sesat dalam ni. Boleh sesat. Sebab pintu dia tak silap saya ada 4 ke 5, pintu dia ada banyak. Pintu masuk, pintu keluar dia tu ada banyak. Lepas tu dekat dalam tu dia ada banyak macam bilik-bilik. Gua tu ada banyak partition. Dia punya formasi-formasi tu memang unik, very unik. Cuma dia orang bagi nama gua katak sebab gua ni ada banyak katak. Siapa yang jenis takut katak tak boleh masuk gua ni. Saya pernah jumpa orang takut katak ni, memang luar biasa. Saya tak tahu yang dia takut katak. Masa pergi di Rimba Kenong, di Pahang lah. Rimba Kenong ni daerah Lipih Perak, Merapu Lipih Perak, tapi Merapu sepadang Gua Musang, sepadang Kelantan. Kenong ni dia belah sini, belah ke Jerantuk ni. Jadi saya naik, nama gua tu Gua Buta. Kita naik ke atas dengan guide lah. Kebetulan trip tu sangat best sebab guide dia tu geologis. Tuan Haji Mansur tu dia geologis untuk Petronas, tapi dia dah penceng lah. Banyaklah jadi dia itu yang paling menarik. Yang first yang saya betul-betul tertarik dengan gua tu lepas saya masuk dengan Tuan Haji Mansur tu lah. Sebab dia memang pakar pasal batu, pasal boleh cerita macam-macam pasal formasi gua apa semua. Memang sangat menarik lah. Jadi kita dah ambil gambar apa semua, tengok ada rodong kita, member kita ada seorang, buat apa dia tak naik-naik lagi? Rupanya dia tengah cari jalan nak ngelak katak. Katak tu banyak jenis atau sejenis? Dia tak cerita kat kita, tapi kemudian baru kita tahu. Mendapat kau li? Katak tu banyak jenis atau satu jenis je? Kalau dalam gua ada beberapa jenis katak lah. Ada beberapa jenis katak. Ada banyak jenis juga. Tapi yang dia takut tu jenis macam katak lembek. Dia besar. Katak bisang. Oh, besar, yang besar. Bukan. Katak bisang kecil. Ni besar. Tapi saya dulu geli-geli jugalah. Tapi bila kita selalu ambil gambar, jadi geli tu kurang sikit lah. Geli tu normal lah geli. Macam ni, ini dalam gua katak. Saya share gambar ni bukan apa nak tunjuk macam ni lah susah ambil gambar dalam gua dengan orang Pahang kata berlomoh. Maksudnya ni habis lumpur-lumpur semua gitulah. Ini dekat bahagian atas di gua katak tu dia ada satu bahagian yang lantai dia tu kalau pijak dia lempung. Tapi dia tak bocor. Tapi kalau kita pijak ada rasa ada bunyi. Bergaung-gaung bunyi dia. Dia mungkin dia punya structure lantai dia tu berlapis-lapis. Mungkin lah saya rasa. Tapi kita pun tak berani naik. Lepas tu guide pun cakap jangan naik ramai-ramai. Seorang-seorang boleh lah. Macam tu. Jadi kita duduk sini. Kita suruh guide jalan. Kita ambil gambar dia. Dia jadi talent lah. Sebab ambil gambar gua ni salah satu elemen penting kita kena scale. Nak tahu chamber tu ruangan, satu-satu ruangan dalam gua tu besar mana kan. Kalau kita ambil gambar dia kosong je, orang luar, maksudnya audience yang tengok dapur kita tu dia tak boleh imagine besar mana gua ni kan. Tapi bila kita letak orang seorang situ, orang boleh agak lebih kurang besar mana dia punya chamber tu. Macam tu lah. Betul. Tu ada saudara Safwan lah dia. Tu Safwan dah masuk. Safwan masuk dah. Masya-Allah, Safwan ni luar biasa. Saya mula-mula jumpa Safwan waktu kita masuk Gunung Pulai lah. Ini Gunung Pulai di Baling, Kedah. Ini dekat Merapu juga. Ini gua, namanya Gua Sebelah Puteri. Jadi di atas roof gua tu dia ada opening, dia ada pintu lah, ada bukaan. Jadi
start pukul 10 kalau cuaca baik akan nampak ray of light. Dia kedudukan ray tu dia akan bergerak ikut kedudukan matahari lah. Jadi ni trik ni yang kita bawa pesilat tu. Jadi kita suruh dia pesilat kat situ. Yalah, betul lah. Jadi kita ni grup foto. Grup Luar foto. biasa ni. Ramai juga. Ramai juga yang follow. Ni gua naga tu kan. Ni yang gua sisik naga tu. Yang kata ada cek tu. Yang ni satu chamber. Chamber ni besar sebenarnya. Chamber ni macam kita macam dalam perut paus agaknya lah. Mungkin orang kata macam Nabi Yunus dalam perut ikan non kot. Macam tu lah. Tapi memang yang kalau yang abiku nampak kat dinding tu hitam-hitam tu nampak biji-biji macam sisik tu kan. Ya, betul. Itulah cek tu. Itulah formasi yang dipanggil cek. Kalau tengok dekat dia bulat tapi dia lekat dekat dinding gua tu. Dia hitam lah. Ada warna hitam ke biru-biruan gitu lah. Okey. Ini besar sikit. Ni gambar horizontal lah. Horizontal sikit. Mana yang tadi tu nampak dome ke atas tu, apa chamber kan? Banyak chamber Dr. dia cakap. Gua ni rasanya kalau kita nak bahagikan ada 4 chamber tak silap saya. 4 atau 5 gitulah, tapi dia ujung chamber hak ini, ujung tu hak nampak gelap kat ujung tu kan. Itu ada satu chamber yang besar. Chamber tu saya ingat dia punya kalau kita jalan kaki ada kot agak-agak saya lah 80 ke 100 meter kot, agak-agak saya lah, agak-agak tak tepat sebab tak ukur. Kalau geng-geng cave mapping dia ada equipment, dia akan ukur pakai laser apa semua kan. Ni agak-agak saya lah gitulah. Tapi chamber tu bukan saja luas besar, dia luas, dia panjang dan dia tinggi. Memang susah nak ambil gambar kat situ. Sebabnya tempat tu total dark tapi kita cahaya tak cukup. Tapi nampak terang, cantik terang ni. Ini chamber yang tak cukup besar. Chamber ni tak cukup besar. Yang saya cerita ni chamber yang kat ujung dia. Ini chamber yang tadi juga, chamber yang sama, yang dekat perut ikan, yang macam perut ikan lah. Ini dekat Gua Jenjang Pelamin di Merapoh. Jadi dia ada stalactite dengan stalagmite tu dia dah bercantum. Dia dah jadi pillar ataupun ada orang sebut jadi kolom. Mungkin jutaan tahun lah baru dapat formasi yang macam ni. Jadi kalau sampai Merapoh ni salah satu tempat macam yang macam kena pergilah. Kena tengok lah benda ni. Dan gua ni dia punya level dia macam moderate lah, tak teruk sangat lah. Boleh lah. Boleh. Kalau saya lepas masuk Sofwan, lepas masuk habisku lagi. Lepas insyaAllah lah. Pali tak ada kasihan lah. InsyaAllah. Itu Laili Basir. Ini yang trip tahun lepas lah, yang masa PKPB tak silap saya bulan 7 tahun lepas kot. Jadi kita susun ada 3 orang tu. Satu orang yang baju kuning kat atas tu Cik. Yang baju merah tu Adam, yang ujung kecil belakang tu itu siluet je, sebabnya kita suluh lampu kat dinding kan. Itu Ucup. Ada 3 orang. Gua ni luas juga gua ni. Yang chamber yang bahagian dia ada sungai, river cave. Dan air sungai dia tu emerald green. Memang cantik lah. Color dia emerald green. Warna dia tu. Wah. Ada warna air tu. Warna air betul. Ini gua sebelah Puteri tadi yang ada ray of light jatuh tadi. Tapi ni ada chamber ni kita panggil gigi jerung. Macam gigi jerung atas tu kan tu. Kita bagi-bagi je nama pasal kita masuk situ untuk kita punya reference lah, bukan untuk official kena serah ke orang kampung lah. Betul. Cuma back gambar tadi. Gambar yang okey, gambar ni saya pakai lighting, saya cuba test lah. Try test tak. Pakai lilin. Lilin? Dekat mana lilin tu? Saya eksperimentasi sebab saya ada dengar orang lama-lama fotografer, orang Melayu kita yang dulu pernah masuk gua zaman dulu. Dia orang ceritalah, dulu kita orang pakai lilin je kata dia untuk pencahayaan. Yang warna orange tu ke? Yang kulit nampak warna dia warm tu kan? Warna warm tu.
Nampak ke kuning-kuningan ke ke jinggaan tu. Tu semua lilin tu saya susun tu. Banyak ke lilin susun tu? Saya letak banyak Saya bawa banyak lilin. Saya letak belakang formasi satellite mic kat belakang. Nampak Okey, gambar yang next tu Laili Basir jadi talent. Tu Laili Basir. Yang ni semua pakai lampu LED dengan flash. Ada belakang tu, belakang batu tu Kita untuk ambil gambar langgur ni sekarang ni teknologi lampu LED tu dah affordable lah, maksudnya murah-murah je kita beli macam lampu ni nampak tak? Kiri. Okey. Sebelah kiri. Ni Okey. Okey ni. Okey. Ni contohlah. Satu je. Yang kecil. Ada banyak. Lepas tu lampu yang jenis macam ni yang ni biasa orang tengok lah. Itu biasalah. Yang macam ni kan. Tu biasalah orang tengok. Jadi benda ni, lampu ni gengan. Mudah nak bawa, kita letak dalam dry bag, and then mobility tu senang sikit lah. Kalau dulu-dulu dengar dia orang ambil gambar gua kena pasang lighting ada, kalau dengar Nek Jo punya cerita tu siap ada pasang bawa ada genset, memang dia orang gila-gila lah. Tapi sekarang ni teknologi dah bagus. Betul. Dengan lampu LED ni mudah sikit. Tapi flash kita pakai juga. Sebab LED ni lampu dia sifat dia putih sikit kan. Warna dia tu putih. Jadi untuk dapatkan white balance yang lebih menarik ataupun cahaya, kita dapat cahaya natural, kita off camera flash. Off camera flash. Gitulah. Tapi kalau ada modal, beli je flash banyak-banyak. Tapi kalau satu grup tu fotografer, seorang satu bawa banyaklah. Betul lah, boleh lah. Tapi sekarang ni banyak kita susun lampu LED, dan setengah-setengah lampu LED ni dia ada filter, dia ada macam, kalau dulu kan kita pakai color gel kan. Color gel lah. Tapi lampu LED ni dia ada filter yang keping-keping, ada warna warm, ada warna cool. Kita pilih lah apa yang kita nak. Cuma saya suka color yang agak natural macam tu lah. Cuma dalam gambar ni yang nampak hijau kat dinding tu, itu real. Itu adalah lumut. 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 Lemuk pantul balik Yang warna oranye tu? Yang warna oranye tu Laili Basir taruh filter dekat LED tu. Okey. Jadi nak timbulkan mood gambar lah. So ada dua color lah kat situ. Ada dua color macam tu. Ni dalam gua Jinjang Pelamin. Gambar tadi tu dah jadi billboard kat belakang tu. Gambar ni tadi gambar gambar ni tapi yang billboard ni bukan saya supply gambar je dekat tourism, tapi tourism yang designer dia lah yang design billboard ni. Dia buat billboard tegak gitu. Ini gua ini dekat China. Okey. ada tangga. Ada tangga. Yang ini gua ni personally dari segi dia punya sifat guru apa semua tu memang mengkagumkan, tapi dari segi kita sebagai suka yang alami, yang natural, jadi guru ni tak ada naturalnya dah. Bayangkan guru ni lift pun ada. Luar biasa. Jangan main-main dengan dia orang. Dia ada lift, dia ada cable car, lepas tu dalam ni memang yang ini kita consider as a commercial tourist attraction lah sebenarnya. Tiket masuk gua ni RM60 Malaysia. Tu. Duit Cina masa tu lah, masa saya pergi 2012 ni $120 dia punya tiket masuk dia. Ya saya? Area mana sini? Ni dekat negeri provinsi Yunnan. Okey. Dekat Yunnan. Dia tak jauh dari Bandar Kuming. Bandaraya Kuming. Kuming tu ke tempat gua ni lebih kurang 2,5 jam perjalanan. Kita sewa van lah tu hari. Ni kat Merapoh lagi lah. Ni tadi yang kata lumut-lumut hijau kan. Dekat Merapoh. Cuma yang kuning-kuning tu memang masa tu Laili yang punya idea. Laili kata kita kasih warm sikit colour. Taruh apa tu filter warna orange sikit dekat depan LED light tu. Gambar tadi tu pun dah jadi billboard kat belakang tu. Billboard tu. Billboard tu. Ini dekat highway plus. Highway ni. LPT.
Ni ada gambar Merapu, ada gambar Cameron ada. Ini formasi flowstone ni dekat Gua Teluk Gunung. Dia asal macam mana? Dia air Besar terjun tu flowstone macam ni. mana? Dia macam mana boleh jadi macam tu kali? Dia terjun punya. Ini tak ada air terjun, tapi dia mungkin ada water droplet sebab ni sifat apa ni batu kapur lah. Jadi lama-lama dia akan bentuk formasi yang kita panggil flowstone yang color dia ada kuning-kuning sikit, ada coklat-coklat sikit tu kan. Yang dekat bahagian bawah tu dia bentuk kolam. Kolam tu kita panggil gopool. Jadi air tu akan water droplet tu akan turun sampai ke bawah. Yang bahagian nak tunjuk tak reti nak. Yang bahagian bawah tu. Tu ada orang duduk tu, orang tu berdiri kan. Ni kita nak scale kan. Jadi yang orang tu berdiri yang color kuning-kuning kat bawah tu itu adalah gopool. Nanti mungkin ada gambar yang lain-lain nanti dia akan tunjuk macam mana rupa gopool. Gopool tu dia akan bentuk macam kelopak-kelopak tu. Ini dekat Gua Tabal. Ini fosil apa ya? Siapa kenal fosil ni? Tak tahu saya. Ini sangat unik. Ni fosil ni ditemui dalam gua. Biasanya dia jumpa kat luar gua, tapi di Merapu ni dekat Kampung Kubang Rusa, kat Gua Tabal ni. Ni saintis daripada Universiti Melaya. Dia bila dia dengar tu Laili Basir inform dia. Waktu tu lele tu dia datang. Okey. Malam dia rasanya dia sampai Merapu tu masuk gua ni tengok. Ini gigi gajah. Gigi gajah? Gigi gajah. Gigi gajah macam mana? Tapi gigi ni dia lekat dekat roof, dekat dia punya ceiling, dekat dia punya apa ni bumbung gua. Tapi tak adalah tinggi sangat. Gua ni tak tinggi manalah. Tu Laili kata 50 hingga 30,000 tahun yang lalu. Wow. Lebih kurang. Dia percaya gitulah. Itu ikut kajian apa ni saintis daripada Universiti Melaya tu lah. Okey. Yalah. Tu nak tunjuk saiz. Laili nak scale kan dia tu. Scale kan dia. Ni paleontologi punya scale lah. Betul. Ini Gua Hanuman. Jadi gua ni kombinasi yang belakang tu ialah available light ataupun sunlight, cahaya matahari. Lepas tu saya letak apa ni, kalau nampak ada headlamp atas kepala menyala tu kan, yang berdiri tu tu adik Laili Fuad. Jadi dia punya stalactite stalagmite dia pun dah bercantum, dah jadi kolom. Gambar yang tadi lah. Ini chamber dia ni dekat Gua Hanuman ni, dia chamber dia tak berapa besar, tapi chamber yang antara yang tertinggi yang saya pernah jumpa dekat Merapu lah. Chamber dia sangat tinggi. Jadi nampak orang tu kecil-kecil kat bawah. Tiga tingkat ada? 4 tingkat? 4 tingkat bangunan? 3-4 ada kot. Ada rasanya. Ada. Tengok tu macam besar, tinggi. Jadi kita keluar dari gua tu mikir macam mana lepas ni nak bawa lighting, macam mana nak suruh sampai ke bumbung. atas. Ni dalam Gua Hanuman juga. Ni formasi ni saya bagi nama nest sarang. Sebenarnya dia duduk dalam kolom yang kecil-kecil ataupun stalactite stalagmite yang dah bercantum. Tu yang duduk tak silap guide kita nama Juki, nama dia Abang Juki. Ni Hanuman. Ini dekat Gua Teluk Gunung, tu seni. Ini yang dia berdiri tu sebenarnya salah satu flowstone yang dah jatuh. Mungkin dulu ada berlaku gempa ke apa ke, dia patah dan dia jatuh. Tu dia berdiri kat atas tu. Ni chamber ni besar tak? Ni saya main-main sikit dengan lighting lah. Jadi buat siluet sikit macam tu lah. Gitulah. Ni sama lah. Ni batu yang sama lah. Ni dekat Gunung Pulai, Baling Kedah. Tu Laili tu. Ini misi kita nak selamatkan gua-gua di Gunung Pulai. Macam Merapu juga. Merapu 2012 Laili Basir dengan penduduk tempatan di Merapu telah initiate Save Merapu Cave. Dan alhamdulillah dengan support daripada kajian negeri, maksudnya kajian negeri pun menyokong pergerakan ni, dan kilang simen tu tak dapat kelulusan lah, senang cakap. Jadi kilang simen tu telah berpindah ke Ciku. Felda kan, Felda tak silap saya lokasi dia dekat Felda Ciku 5 ke Ciku 6 gitulah. Cuma lepas Laili dapat maklumat tu,
tim Laili pergi dulu dengan tim Sam Rapoke. Lepas tu kemudian saya pergi pula. Saya pergi masa tu Laili ada sekali lah. Saya pergi kat Ciku lah. So until now rasanya tak jadi lagi kilang tu. Belum tegak lagi lah kilangnya. Harap-harap dia tak berjaya lah. Tak buat lah kan. Tapi Ciku pun ramai juga penduduk kan kat situ. Ramai. Dia Felda. Kat Ciku tu. Jadi kalau letup gua tu memang efek pada penduduk tempatan lah. Gitulah. Ni dekat gua Sisik Naga tadi. Formasi ni macam Hajar Aswad. Kalau tengok sekali macam Hajar Aswad. Ni dekat dia punya ceiling dia tu. Jadi untuk skill kan tu saya berdiri masa ni talent tak ada. Saya masuk dengan set Hafiz. Dia punya ceiling tu tembus tak ke atau dia memang gitu je? Tak, yang ni tak tembus. Dia tak tembus. Gua ni total dark. Memang tak ada cahaya langsung. Jadi gua tu nak masuk dia tu sangat sempit. Pintu masuk utama besar tapi dia akan ada satu level yang mana kita macam kawan ni masuk kena mengiring lah. Slow ketak sakut perut. Jadi yang ini dekat ujung lah. Ni formasi yang sama. Tapi ni saya pakai fish eye tak silap ni. Yang tadi tu 14-24. Sebabnya nak masukkan pesilat apa semua tu. Gitulah. Siap bawa budak ni nak tunjukkan gua ni selamat. Jadi masa ni dia macam family. Masuk sekali ni Laili dengan wife dia dengan anak dia 2 orang ni. Maksudnya masuk anak dia kecil sekali. Maksudnya dalam gua ni maknanya untuk masuk mudah lah, tak adalah trekking susah sangat. Betul. Tak ada. Gua ni santai-santai je. Cuma saya cakap ada satu point je yang kalau badan besar macam saya ni memang kena slow-slow lah. Ngiring lah. Kena sopan jari lekat situ. Tapi lepas lah. Mana tak adalah edisi berangkak tu, tak adalah. Yang ni tak ada. Gua ni tak ada. Gitu lah khabar. Ni gua taik bintang Meteor Shower Cave. Kebetulan yang masa PKP tahun lepas kita pergi, masa tu gua ni basah berair. Entrance dia pun berair. Jadi kita main reflection. Atas tu dia punya formasi ceiling dia tu pattern dia sangat cantik. Jadi lama kat kita dekat pintu gua ni. Ni dekat pintu gua lepas shoot. Ini pintu belum masuk dalam lagi. Tapi itu bukan sungai lah, itu air masa hujan macam mana? Air daripada dalam gua. Air dalam gua. Kita tak pasti. Tapi bukan sungai. Laili mungkin boleh terang dengan lebih detail lah. Tapi macam saya tak faham. Tapi yang saya tahu, biasanya kalau musim kering kat luar macam kurang hujan apa semua, gua akan basah berair. Dia macam tu. Dia sifat dia gua ni tak silap saya limestone ni dia macam sponge. Sponge tu. Dia penting untuk kita punya kelestarian alam kita ni. Mana mengekalkan kelembapan lah dalam tu. Ya, betul. Okey. Ini siapa yang cakap law ni kalau nak masuk tak tahu celuh ke tak. Dah dapat terabut ke badan tu. Tapi luar biasa. Dekat gua mana tu? Gua Keriang kot. Dia abseiling. Dia turun pakai tali tu. Hebat. Tu hebat tu, ekstrim lah. Tu Laili cakap gua macam sponge. Ini ada soalan daripada Dr. Talaha. Apa Cikgu Talaha dia kata? Cikgu Talaha. Apa fungsi gua kepada alam? Dia ada banyak sebenarnya. Ada banyak antaranya untuk mengekalkan kestabilan kita punya alam ni lah. Sebab apa? Kalau dekat dalam gua ni ada satu banyak hidupan dari segi flora dan fauna dia. Dan ada banyak hidupan-hidupan yang sekarang ni dah extinct, dah pupus, tapi dia punya fosil-fosil tu ada kat dalam gua. Kalau orang dulu-dulu gua ni jadi tempat tinggal lah. Tu cerita orang dulu-dulu kan. Kalau kita orang Islam, biasanya macam kita orang Melayu ni, gua ni kita kait dengan hantu. Betapa?
Macam-macam lah kepercayaan yang bukan-bukan. Tapi kalau kita orang Islam, yang kita dengar wahyu mula-mula turun dalam gua. Yalah. Kan? Yalah. Dalam Quran pun ada satu surah pasal gua, surah Al-Kahfi, macam mana 7 orang pemuda nak selamatkan iman dia lari dalam gua. Kan? Jadi dari segi contohnya water source, kalau ada satu gua saya pergi dekat Merapoh tu, nama dia Gua Telaga Biru. Air dia warna kebiru-biruan. Jadi kalau ikut guide itu cerita, kalau musim kemarau dekat kampung tu, dia orang akan ambil air dekat Gua Telaga Biru tu. Tu lepas tu kalau dia pecahkan batu kapur tu yang kita nampak bongkah yang dekat atas tu sikit. Tapi dia macam iceberg. Bongkah yang besar lagi dekat bawah. Jadi kestabilan kita punya keadaan geologi atau bumi kita dah jadi tak stabil lah. Kan? Sebab tu kalau tengok sekarang ni banyak berlaku bencana alam. Bumi. Bila orang tak kawal macam lombong-lombong kuari-kuari yang pecahkan batu-batu kapur. Saya tak nak cakap negeri mana lah, tapi ada satu negeri tu memang banyak lah site kuari yang memecahkan batu kapur ni, limestone ni. Limestone ni macam tulang kita juga, macam tulang belakang gitu kot. Ya, betul. Mana hilang satu tu tak kurang stabil lah. Jalan pun senyap lagi. Ya, tak stabil, macam lumpuh juga lah. Alright. Ni dekat Gua Tabal. Tapi satu yang menarik, formasi ni macam ombak. Macam ombak. Itulah. Macam ombak. Macam wave. Yang hijau-hijau tu lumut. Tak, biasa kan dia punya ada hijau-hijau sikit nampak kan? Biasa kan dia punya formasi ke bawah kan. Air turun bawah kan. Ini ke giring gini. Ada. Yang macam ni pun ada. Macam-macam ada. Ini Gua Tabal ni kat kampung Kubang Usa. Alright. Ni Gua Sebelah Puteri. Itu hari trip yang kita pergi. Yang ni bulan Julai tahun lepas ni. Memang trip ni banyak gua yang basah, yang berair. Sedangkan kita musim hujan kita hujung tahun, monsun kan. Dalam bulan 10 ke atas lah. Ni dalam tengah tahun lah. Ni saya main dengan reflection gitu lah. Dulu kita pernah masuk gua ni, gua yang tadi tu kan. Tapi memang kering, tak ada air. Tapi kita masuk bulan 7 tu, berair sampai ke atas tu. Tempat yang kita pergi tadi tu sebenarnya nak naik tu, dia ada bukit, kita kena manjat. Tapi air tu tak dalam lah. Saya masa manjat. Dia nak manjat atas tu, baru jumpa roof yang ada lubang kat atas bumbung gua tu. Belakang dia tu yang ada berair tadi tu. Biasa-biasanya dia kering je. Ya. Ni dekat Gua Jenjang Pelamin. Ini kita juki ni. Sebab formasi stalagmite tu macam gigi dinosaur. Jadi kita ini dekat ujung Gua Sisik Naga. Dia punya formasi ni macam capal Nabi tu. Ya, betul. Macam. Ya, betul. Macam capal Nabi. Jadi kita pun ramai-ramai lah shoot situ. Ini Gua Tabal lah betul. Ini flowstone dia tu macam singgahsana. Jadi kita letak seorang Ucok lah biasa jadi talent kita. Ini kata Dr. Ali kata pasal singgahsana ni, ada tanya daripada Cikgu Talaha. Ada pengalaman misteri tak sepanjang masuk gua? Masuk gua saya alhamdulillah syukur tak ada. Tapi kalau guide Merapoh, kalau ikut cerita Laili Basir, memang dia orang dapat hadiah daripada makhluk gua lah. Oh, pernah dapat Dia macam orang, kalau orang Melayu kata orang bunian kot. Oh, ya. Dia bagi hadiah batu macam batu pemata gitu lah. Buat cincin lah. Laili buat cincin ke? Tak tahulah dia orang buat apa. Saya itu hari Laili ada tunjuk saya batu warna hitam gitu. Ni kat gua ni lah, gua yang Ucok. Ni saya shoot ni dalam satu formasi stalagmite yang dah banyak, yang dah bercantum lah. Kita panggil nest juga ni. Tengok macam Ucok dalam tu. Tempat macam tempat somebody lah. Tapi memang tak heran kalau gua ada, kalau kita cerita pasal makhluk halus ni tu tak heran lah. Jin ke apa ke kan. Itu memang tempat dia lah.
dalam paya pun tempat dia, laut tempat dia, dalam gua lagi lah pula kan. Sepanjang 2 kali tapi masuk kalau makhluk yang jelas banyak dalam gua ni kelawar lah. Oh, kelawar Kelawar hari siang dia tidur. Jadi kalau kita masuk gua, nak cerita macam kami biasa kalau sebab kita musafir. Kita musafir kan. Jadi kita biasa semayang jamak kasar je waktu kita pergi merapu ke yang outstation lah, yang jauh-jauh macam Baling mana semua tu. Jadi macam guide orang lokal, biasa dia orang time kita ambil gambar apa semua, sebab lama kita ambil gambar. Kita orang biasa kalau gua macam gua Jenjang Pelamin ni masuk pagi lepas breakfast, keluar pun pukul 3 pukul 4. Ya. Jadi kita semayang jamak lah, tapi macam guide biasanya dia ada tempat dia semayang suku lah, sebab dia tak boleh nak jamak kan. Betul. Ada setengah tu dia bergilir, ada yang balik rumah sekejap, mandi-mandi tu dia datang balik, gitulah. Balik semayang, lepas tu dia datang semula lah dekat gua tu. Kalau mention balik rumah tu memang dekat sangat lah dengan rumah dia orang. Dekat. Merapu macam tu. Jadi kalau kita biasa kita punya kalau kita pergi Baling ke Merapu ke mana, biasa kita masuk pagi lepas breakfast, keluar pukul 3 pukul 4 lah biasanya. Masa tu lah makan tengah hari. Masa tu lah kita baru nak semayang Zuhur Asar jamak. Lepas Asar tu kita akan masuk gua balik, keluar pukul 11 malam lah biasanya. Jadi kalau kadang kita masuk gua, kita tahu dah maghrib tu, memang sekarang mudah lah sebab ada jam, ada handphone apa kan. Tapi kalau tak ada apa, kita tengok kelawar keluar, kita tahu dah maghrib. Kelawar tu dia tubik daripada gua tu. Kita tahu tu indikator lah, tu dah waktu maghrib. Dan biasanya macam segi Niah tu, kelawar keluar, burung walik masuk, dia tukar shift. Dia tukar shift. Burung walik tu kita panggil burung layang-layang, orang sarang dia jual mahal tu kan. Tu di Niah lah. Yang saya pernah tengok lah. Sebab pernah sebab geng-geng masa tu saya nak shoot sunset dekat mulut dekat gua tu. Di Gua Niah tu dia ada banyak gua dalam tu. Kawasan tu nama Batu Niah, tapi dia ada gua dagang. Ada satu gua utama dia tu yang ada rumah Harrison. Harrison ni saintis British yang merupakan pengarah muzium pertama di Sarawak dululah. Dia yang jumpa banyak, dia buat excavation yang jumpa rangka-rangka manusia apa semua kan. Jadi apa nama yang gua utama dia tu tak ingat dah, saya lama tak sebut. Dia ada gua kain hitam, dia ada dia panggil Bakugan. Itu nama-nama tempat dalam gua tu lah. Jadi ada satu hari tu saya request lah, sebab tak ada orang nak ikut saya. Seorang-seorang tak gagah jugalah, sebab bukan tempat kita kan. Last ada satu ranger tu dia kata dia sanggup, dia ikut saya sebab kita nak shoot sunset, siluet mulut gua tu lah. Lepas tu nak, kalau boleh nak ada kelawar lah, tapi masa saya pergi tu kelawar tu tak cukup banyak. Dia orang kata kalau mulu lagi dahsyat lah kelawar dia. Gitulah. Tapi dapat jugalah shoot. Mana plan Dr. Halinya shoot sunset masa kelawar keluar tu. Yes. Betul. Plannya macam tu. Kita pun first time pergi kan, kita tak tahu macam mana keadaan. Tapi tak ada share gambar kan? Ada share gambar ni? Macam mana tu? Ada share tak gambar kat sini? Tak ada. Yang sunset tu. Niah ada. Yang gambar sunset tu tak ada. Sebab hari tu sunsetnya tak berapa menarik. Yelah kita shoot nature gitu kan. Kali tahu lah, faham lah. Betul lah. Jadi menjawab semula soalan Cikgu Toha tadi, yang pertama memang saya tak nak jumpa benda-benda pelik tu. Memang saya doa dengan Allah Ta'ala, memang saya buat semayang. Betul. Dan biasa kita masuk gua, biasanya kalau mana-mana pun, kalau dengan tim Laili Basir ke, memang biasanya kita akan bagi safety briefing sebelum mana-mana gua nak masuk. Lepas tu kita akan baca doa. Lepas tu baru kita masuk gua lah. Jadi kita doa pun bukan doa adat. Doa adat ni maksudnya main angkat tangan doa ambil dah kan, gitu tak. Kita doa sungguh-sungguh minta Allah. Kan gitu. Saya pernah saya nak shoot ular. Sebabnya rasa snake tu, sebabnya ada kawan daripada Sabah, ID dengan wife dia
masa photocamp tu dia dapat shoot ular tu. Saya dah 2-3 kali pergi. Waktu tu lah saya dah beberapa kali pergi Merapu. Tak dapat-dapat nak shoot ular tu. Jadi ada satu trik tu malam tu memang saya semajat. Saya minta, ya Allah, kau bagilah aku dapat shoot ular ni. Dengan izin Allah Ta'ala, besok tu saya masuk gua tu, memang ular tu duduk molek belengkar dalam dia dekat wall, dekat dinding. Dia ada macam lekuk tu, dalam lekuk dinding tu dia duduk molek situ. Jadi masa tu kita nak pergi ke ujung sana jauh lagi. Jadi saya pun pergi dekat-dekat dengan dia tu, saya khabar ke dia. Mu tunggu kejap nanti kita habis shoot kat sana kita nak shoot awak Dia tunggu betul. Tapi kita khabar gitulah. Lepas tu kita pergi aja lah, kita pergi shoot sampai saya ingat dah dekat pukul 3 kot. Masa tu banyak dah lampu habis bateri. Lepas tu masa bila dah kondisi macam tu biasanya kita lapar lah. Masa tu pula bawa apa ni, kudapan ni tak banyak. Bila perut bodoh lapar. Orang Gandu kata perut bodoh lah, perut terlapar. Jadi otak pun jadi jam. Tak boleh nak mikir. Jadi kita pun mesyuarat jom lah kita keluar. Jadi on the way nak keluar tu jumpa balik ular tu tunggu. Alhamdulillah dapat shoot. Dapatlah dalam beberapa shot. Lepas tu dia pun bergerak. Jadi saya dapat pula satu shot lagi, gambar ular tu sekom tu dia tengah panjat dinding. Itu ada gambar, ada Dr. Share ada. Ada gambar ular tu ada. Yang ini gambar orang silat ni yang jadi koleksi Museum Negeri Pahang. Dia siluet je. Cantiklah formasi dia. Dekat chamber gua. Nama gua ni gua hantu menari. Nak cerita kenapa nama tu panjang pula cerita dia. Pernah jumpa ke apa? Tak, ada sebab tu kena tanya Laili Basir tapi Laili dah cerita kat saya. Apa tu? Okey. Masa Dr. Ali masuk gua kata mungkinlah kita tak nak jumpa yang apa tu yang mistik-mistik ni. Yang apa tu jumpa tak yang pengamal-pengamal yang katanya bertapa ke? Ada tak? Sepanjang pengalaman saya dekat Malaysia, alhamdulillah saya tak ada jumpa. Alhamdulillah tak ada. Tapi saya pernah jumpa masa naik Gunung Lawu dekat Indonesia. Yang tu sampai sekarang saya masih ingat muka dia macam mana, memang Masya Allah. Kenapa? Luar biasa lah. Masa saya pergi dekat Jawa Tengah, dekat Gunung Lawu. Gunung Lawu ni satu gunung yang agak panjang dan dia sepadan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dia ada pintu masuk ikut Jawa Timur. Kita orang masa trip tu naik masuk ikut Jawa Timur. Kita turun ikut Jawa Tengah. Jauh ke? Dia punya kilo? Berapa kilo? Dia gunung dia tu betul-betul duduk atas padan. Atas padan. Okey. Atas padan. Macam ni lah, macam orang Pahang ni, orang Cerating, orang Cendor dengan orang Geliga, Kumamang kan. Dia sepadan gitu lah. Tapi ni gunung duduk atas padan. Jadi masa atas gunung tu dia ada satu gua kecil. Jadi orang tu dia memang orang Jawa. Dia amalan ni lah, amalan macam tak tahulah parti geni ke apa ke, kita pun tak kerti lah. Tapi saya ada tanya guide ni Kabul, saya tanya Kabul. Mas Kabul kata mereka ini Muslim kejawaan kata dia. Tapi cerita hak ngeri tu apa benda? Dia berpuasa, dia level puasa dia tu dia jahit mulut dia. Jadi saya tengok macam mana rupa bibir ni jahitnya. Oh iya ke? Dia jahit pakai benang betul, tapi bukan rapat-rapat macam dia jahit jarang-jarang, tapi memang tak boleh cakap mulut memang rapat Jadi saya tengok dia makan, dia pakai straw je, cocok sikit celah apa ni bibir. Minum air je. Tak tahulah berapa lama, kita tak boleh nak cakap dengan dia. Tapi memang kita tengok tu terkejut sebab tak pernah tengok macam tu kan. Tapi memang bila teringat tu, Masya Allah, kata luar biasa. Dia seorang ke? Atau ramai-ramai? Pengalaman lah. Dia hak jahit tu dia seorang, tapi hak lain-lain saya tak tahu tu geng dia ke tak ke, sebab dia tak cakap. Tapi kita tidur proper lah, ada sleeping bag apa semua kan, atas gunung biasa lah kan. Dia duduk dalam gua kecil, tapi ada dia buat unggun api lah untuk panaskan badan dia, sebab atas gunung tu sejuk. Ini ada tanya daripada Cikgu Tala. Ada perancangan tak nak pergi Gua Hang Son Doong, Vietnam? Vietnam. Son Doong tu dia orang baru discover tahun 2010 ke 2011. Dulu sebelum ni rekod gua terbesar dunia dekat Mulu. Di Sarawak, Mulu Sarawak. Tapi ada satu gua dekat Mulu tu namanya Deer Cave. Itu dulu
adalah gua terbesar dunia. Tapi sekarang ni Vietnam ni lah, Han Son Dong ni dah jadi ditabalkan sebagai gua terbesar dunia lah. Memang besar lah gua dia. Saya tengok kalau nak pergi dekat situ kos dia tinggi lah sebab dia punya charge tu dalam US dollar. Vietnam memang tapi Vietnam tu masa kita orang balik daripada China tau, kita orang lalu Vietnam. Kita pergi by air, kita balik by land. Jadi kita daripada Hekau China tu masuk Nong Pao di Vietnam tu. Nong Khai. Lepas tu turun Hanoi apa semua. Jadi pengalaman di Vietnam tu kita orang dah buat keputusan. Kita ban list.com. Kita tak mau masuk Vietnam. Melainkan kerajaan kita hantar atau kerajaan Vietnam panggil kita pergi lah. Tapi kalau nak pergi sendiri memang tak ada. Sebenarnya kos kan macam mana, Dr. Ali? Kita insaf lah dengan orang Vietnam ni kuat sangat kencing kita. Okey. Banyak gambar luar biasa. Lagi kencing luar biasa. Luar biasa sungguh. Lepas tu kencing betul tu pun merata tau. Tengah-tengah bandar bau hancing, haring semua ada. Oh ya ke? Tapi kalau orang Vietnam dengar marah kita ni. tapi bagi dia tu mungkin biasalah sebab dia kalau kita orang Islam ni Allah dah tertibkan kita akan jaga kebersihan apa semua kan. Masuk kencing betul ni macam India jugalah. Sama dia advance lagi. Vietnam lagi. Dahsyat. Dah tengah-tengah jalan raya tu dia parking motor tepi jalan gitu selamba tak ada masalah bagi dia. Budaya dia tu tak ada apa, tak salah. Kalau kita malu muka dah. Malu lah, kalau kita malu. Takkan kita nak buat benda gitu. Orang dia tak ada benda selamba Ini dekat gua apa ni Taik Bintang, Meteor Shower Cave. Jadi masa ni saya minta tolong ada 2 orang guide ni berjalan lah sebab saya nak light trail headlamp je tu. Gitulah. Ni camping dalam gua macam ni? Ini Abang Samsi dia bawa prop. Memang kalau Abang Samsi tahu Dia lah. bawa kalau nak tengok camping betul dalam gua ada kan gambar kat Gua Ciku. Tu. Dan lagi kita sekarang dia dah pukul 10 awal lagi. Ini yang saya cerita kat Kuli tadi yang kita kata Gopul tu. Gopul ni lah rupa dia. Ni salah satu rupa dia. Ni yang bahagian atas dia macam kelopak ni. Ya. Air dia memang jernih. Ni yang saya kata Gua Telaga Biru. Biru lah. Memang biru betul. Memang air dia kebiru-biruan. Kalau lighting molek nampak biru-biru betul. Tengok mata pun nampak biru-biru dia. Jadi yang ini gua ni dia bahagian bawah tu underwater tu dia bersambung dengan gua air Mata Dayang. Dia satu bongkah yang besar. Maksud saya bongkah bukit Batu Kapur tu. Ujung belah sana air Mata Dayang, belah sini Gua Telaga Biru ni. Sumber air yang sama. Air yang sama. Dia bercantum kat bawah. Jadi itu hari Laili pernah bawa professional diver penyelam yang scuba ni. Dia nak cuba menyelam dekat Merapoh lah. Sebabnya biasa kalau orang nak buat cave diving, orang paling dekat kalau kat Asia ni kita pergi di Filipina. Okey. Jadi kita cuba nak promote Merapoh lah sebab kita ada produk tu. Maksudnya kita ada tempat tu. Kita ada tempat untuk orang nak buat cave diving. Maksudnya besar jadi, lah masuk dalam yang Telaga Biru ni tak besar mana, tapi air Mata Dayang tu besar. Mana ada terowong nak pergi ke air Mata Dayang tu besar jugalah, boleh muat orang lah. Ada. Jadi waktu dia orang buat first attempt diving tu, selepas masuk beberapa meter memang sebab dia orang memang pakai tali apa semua, takut apa-apa berlaku lah. Jadi dia tak berani nak turun lagi sebab dia rasa memang ada air tu menyedut ke bawah tu. Jadi dia orang percaya mungkin bahagian bawah tu mungkin dia bercantum lah, underwater lah. Jadi dia kata tak cukup equipment, kena mari semula ada proper equipment yang lebih cukup, baru dia orang berani nak explore lagi bawah lagi lah. Gitu. Okay. Saya memang tak lah. Kita biasa-biasa je. Tapi saya tengok gambar yang cave underwater memang luar biasa juga lah. Diver dia, gambar-gambar dalam underwater gambar-gambar tengok yang Net Geo punya gambar lah. Ini apa sahabat Izzy? Izzy Top Boy tanya. Soalan tadi dah apa, Dr. Ali jawab sekali-kali.
Saya dah tanya tadi soalan tu. Boleh. Semua gua unik, semua gua cantik lah macam tu. Tapi setakat yang saya nak cakap yang fotogenik, antara yang saya pernah jumpa gua Sisik Naga lah, fotogenik. Sedap ambil gambar kat situ. Sedap ambil Gitulah. gambar. Ini dalam Gua Teluk Gunung yang formasi yang ni nama guide kita ni, nama dia Hafizuddin, tak silap saya, tapi kita panggil dia Along, dia anak sulung panggil Along. Yang dia tengok tu ialah cave curtain. Dia bentuk parang ke macam mana? Dia dalam gua ni Dia bentuk parang ke macam mana ni? Ya betul Kuli. Betul, dia macam parang, dia macam tirai. Oh. Tapi dia keras. Kalau tirai tu, lansir tu lembut. Kain tak. Ini batu. Dia batu sekeping. Biasanya dia sekeping lah. Tapi kadang-kadang dekat dinding tu ada banyak. Gitu. Ini adalah peringkat awalan stalactite. Ini kita panggil straw formasi ni. Dia air nitik gini lah. Lepas beratus tahun, dia akan keluar jadi panjang. Lama-lama jadi stalactite yang besar lah. Betul. Hak jatuh nitik bawah tu, dia timbul pula naik ke atas, dia jadi stalagmite. Macam naik ke atas. Gitulah, dia hidup lah. Ni sama juga straw. Ni straw tu dah panjang sikit. Dah panjang sikit. Ini dekat gua, tak silap saya ni kat gua Hanuman. Ini dekat gua hantu penari. Lighting the best nampak ada rim light. Ini banyak kali nak boleh shot ni, nak dapatkan ring light tu, main dengan lighting kan ni. Gitulah. Ini air tu, water droplet tu jatuh dekat bawah ni. Yang ini formasi ni macam otak sikit. Dia saya lupa nama dia. Dia ada nama dia, saya pun lupa lah. Keras tapi dia keras ni, keras. Keras. Tapi kalau kita suluhkan dia kilat-kilat. Cantik. Ini macam ini dipanggil cave pearl. Ini dia panggil mutiara gua, cave pearl. Dia batu dia bulat-bulat duduk. Yang ini formasi awalan gopul. Nanti lama-lama dia membesar jadi macam kolam. Yang bintik-bintik putih tu apa? Sebut macam mana tu? Yang bintik putih tu. Dia bulat-bulat. Nampak tu bulat-bulat macam batu tu. Dia bulat molek macam orang genteng-genteng, tapi dia terjadi secara alami. Allah Taala jadi dia. Yang nampak berkilat-kilat tu, itu surface permukaan batu tu. Dekat gopul tu memang kalau kita suluh dia berkilat-kilat macam batu permata gitulah. Mungkin sebab dia punya binaan batu dia tu kan. Ya. Ini whip spider. Spider ni buta, dia tak ada mata. Sebab duduk dalam gua gelap, tak perlu mata. Jadi Allah Ta'ala maha bijaksana. Dia buat tu ngam lah, cantik lah. Ni lagi cakap apa ni? Awak Calcite. Calcite. Calcite tadi, formasi air batu tadi tu. Oh, itu namanya yang kilat-kilat tu. Calcite. Tu yang berkilat-kilat tu. Ya. Calcite. Ni kura. Ni dekat gua hantu menari ada banyak kura lah. Cuma saya tak jumpa ada Syekh Aznihan dapat shoot kura berlumuk. Lumuk dia hijau cantik. Saya cari-cari kemudian tak jumpa dah. Sebab masa dia pergi tu dia jumpa. Kemudian tu saya pergi banyak kali tak jumpa kura tu. Ni kura ni ada lumuk tapi lumuk dia tak berapa comel lah. Besar tak saya dia ni? Kura ni tak besar mana. Dia dalam ada kot tiga tapak tangan dia kot. 3 tapak tangan. Besar jugalah 3 tapak tangan. Macam tu kot. Besar dia gitu kot. Lebih kurang lah. Ini mantis mentadak kat dalam gua Hidden Garden. Ni yang ular Hidden Garden. Ni ular yang saya cakap tadi tu. Ni masa dia mula bergerak, dia nak lari. Ini whip snake. Tu dia naik ke atas. Dinding gua. Atas dinding? Dia naik ke atas tu. Dia naik ke atas. Menegak. Oh. Jadi kalau kita tengok gambar ni, dinding gua ni berlubang. Dia masuk ke celah batu tu, keluar kepala kat sana. Ekor dia kat belakang ni. Ini ada soalan tanya ni. Kalau kura-kura hidup dalam gua, diet dia makan apa, doktor? Dalam gua tu ada macam-macam dia boleh makan. Ikan pun ada.
biasa kura-kura makan ikan lah. Oh, ikan pun Lepas ada. tu dia mungkin makan ada udang, ada ketam, ada alge apa, lumuk dalam air tu ada banyak. Dia boleh makan. Ini pokok ni, daun ni biasa ada kat gua, dan dia ni, daun ni dia glow in the dark. Glow in the dark. Maknanya tanpa lampu lah ni. Glow in the dark. Natural light lah. Maknanya ni gambar ni backlight, cahaya matahari. Saya ambil daripada belakang. Tapi kalau kita masuk gua, pokok ni, rumput ni ada banyak daun ni. Dia kalau kita suluh dia, kita tutup lampu betul dia nyala lah. Dia simpan cahaya yang dia serap. Macam glow in the dark kita sebut tak? Glow in the dark. Ini paku pakai gua ni. Ini gambar backlight ni, favorite saya. Ini keladi besar, keladi gas siap kita group foto tu. Yang kat tengah tu kan. Ni main-main dengan pattern gitulah. Ini pun dia glow in the dark. Ini cendawan. Ini ada soalan daripada Sazli ni tanya. Mesti susah nak jaga equipment untuk masuk. Macam mana planning untuk jaga dan bawa equipment? Betul. Very good question. Jadi kita biasa je paling kurang orang nak ambil gambar dalam gua ke fotografi, mesti ada. Macam ni bukan mesti je lah kot, nak gambar wajib lagi tinggi makam kan. Dry bag kena ada. Dry bag tu kena ada. Dalam dry bag tu ada padding? Dry bag. Ada padding tak? Dry bag tu ada banyak jenis. Ni contohnya ni salah satu lah. Nampak tak? Ni. Okay. Ini dah season dah, dry bag lama dah ni. Jadi dry bag tu ada banyak jenis. Ada yang jenis macam ni, yang kecil. Dia ada yang jenis backpack. Saya tengok pada gua apa nak masuk, apa benda nak ambil, berapa banyak barang nak bawa, ada belaka lah. Mungkin 3, 4, 5 dry bag gitu lah. Dr. Ali letak padding tak dalam tu tak? Jadi macam mana tu? Dr. Ali letak padding tak dalam tu? Padding? Padding. Ada yang pakai padding, ada setengah tu kalau untuk kamera, ada kamera dia dah memang ada padding, dia kompartmen dia tu kita masuk ke dalam dry bag. Kalau macam lampu-lampu apa semua tu saya tak ada pakai padding lah. Untuk kamera dengan lens saya pakai padding. Tapi kalau tak ada sangat pun pakai kain pelekat je. Balut. Siapa nak buat tu? Ya betul. Kain pelekat pun jadi, tak ada masalah. Ini cuma dalam gua ni kita hati-hati lah. Saya punya style lah, saya tak tahu style orang lain. Saya memang jenis jalan slow. Banyak benda. Lambat tak apa, janji selamat insya-Allah lah. Gitu. Lepas tu dalam gua kita jangan pegang-pegang sembarang, sebabnya tak tahu kadang ada lipan, ada kala jengking. Saya pernah jumpa satu chamber, dinding tu, saya ingatkan dinding saja. Ingat batu saja, bila suluh tengok bergerak. Pasal apa dinding ni bergerak? Rupanya beribu-ribu kala jengking Scorpion. Tampal kat dinding? Banyak sungguh. Dekat dinding? Kat dinding. Bila kita pergi dekat, dia kecil-kecil je, besar-besar ni je. Apa ni, kala jengking tu kecil-kecil tapi banyak. Bergeliat. Orang Pahang kata bergeliat. Memang dia turun sampai ke lantai lah. Jadi kita kena hati-hati lah. Bab tu kena hati-hati lah. Kena tengok. Lepas tu kalau lipan gua ni dia jalan laju, kaki dia panjang, kaki dia tinggi. Dia macam lipan biasa juga, tapi dia macam ada suspension. Sebab dia nak kena manjat, dia kena manjat. Betul. Tapi dia tak ada mata, dia tak perlu mata sebab dia duduk dalam gelap. Cuma dia ada antena dekat belakang. Belakang tu ada satu macam sesunguk lah. Biasa kita tengok sesunguk kat mulut lah. Ini kat belakang. Sesunguk tu ke depan, dia macam sensor lah. Kalau dia sense serangga ataupun makanan dia lah, dia akan terkam selalu lah. Tu bisa-bisa lah. Kena jaga lah. Ini fosil apa ni? Ini gigi. Gigi orang? Ni tak silap gigi. Bukan gigi orang. Ni gigi haiwan. Gigi, saya lupa. Itu hari spesimen gigi ni Laili yang simpan. Sebab sebahagian daripada gigi ni, dia orang buat study dengan Universiti Melaya punya saintis yang buat kajian pasal fosil-fosil semua ni. Jadi banyak daripada gigi-gigi ni disimpan di Universiti Melaya lah. Dan ada yang dihantar ke overseas untuk masuk lab untuk diuji.
Oh. Jadi kalau tak silap gigi yang tadi tu gigi beruang tak silap. Yang ni kalau tak silap gigi jenis-jenis macam mawas kera gitulah. Oh. Lepas tu ada juga artifak macam gelang. Gelang. Tu yang jumpa di Merapoh lah. Ini kalau tak silap ni mungkin gelang tembaga. Mungkin lah sebab dia tengok based on dia punya apa tu? Dia punya kita sebut apa? Karat ke bukan? Yang hijau-hijau sikit tu tak? Mungkin dia oxidizing. Dia ada tindak balas dengan udara. Gitulah. Ni soalan daripada apa tu? Dia kata lah, kalau masuk jauh dalam gua tiba-tiba nak rasa buang air macam mana? Tengok keadaan. Saya ada 2 insiden lah. Ada 2 insiden. Satu masa saya masuk Gunung Senyum. Saya masuk Gunung Senyum. Gunung Senyum tu ada berbelah-belah gua. Masa tu saya dah sampai dekat gua namanya Gua Puteri tak silap. Dekat Gua Puteri tu tiba-tiba perut bagi mulai. Ni nak ini tak tahu. Padahal saya tak ada sakit perut. Tiba-tiba dia bagi nak mulai jadi. Saya kata macam mana tak boleh tahan ni kan. Jadi saya pun saya cakap dekat guide. Guide kata tak apa, follow sebab dia ada bawa ramai orang lagi. Dia nak jaga orang. Jadi tak apa, dia kata ingat je lah. Ingat sebab jalan ni tak complicated pun. Tapi nak jadi tak ada Allah Ta'ala. Masa tu belum betul-betul serius ambil gambar gua apa ni, cerita lama ni. Kita pergi Gunung Senyum tu pun sebab member ajak. Masuk gua tu lah. Jadi masa tu ingat 2006 2007 gitu kot, lama dah ni. Tapi nak jadi ceritanya saya tak pakai helmet apa semua. Masa tu kalau kita pergi Merapoh apa semua dia orang akan beri safety apa semua, tak ada helmet dia orang bagi helmet macam tu. Jadi pasal nak sakit perut sangat emergency muka dah pucat ni. Takut kata lepas dalam gua. Masa tu kita pun tak faham sangat pasal gua. Kita takut makhluk tu dalam gua Gunung Senyum tu. Dia ada satu gua tu, dia ada kubur panjang tu. Dia ada cerita lah pasal kubur tu. Jadi nak jadi ceritanya saya nak cepat tu terantuk kepala dekat dinding, dekat bumbung gua tu. Punya kuat terantuk tu, dia punya sakit terantuk tu hilang sakit perut. Ini kisah benar. Tapi ada satu kali tu saya kena macam sakit perut. Saya kena tapi bukan diarrhea lah, tapi dia ada masalah. Tapi masa tu trip tu tak ramai. Saya berdua bertiga je. Guide seorang. Lepas tu guide ada hal, dia kena balik sekejap. Jadi tinggal saya berdua sebab dia guide dah tahu. Guide gua ni dia memang tahu kalau kawan masuk memang lama. Kan? Memang kalau masuk pagi tubik petang macam tu kan. Jadi entah macam mana mari sakit perut, tapi saya ada bawa air mineral apa semua lah. Jadi terpaksa lah, tak boleh elak lah, terpaksa lah. Kabur ke saya apih macam mana kawan ni. Tak apa lah, pandai-pandai cari tempat kata. Dia pun tak mau tinggal seorang dalam gua tu. Nak keluar jauh. Nak keluar jauh. Jadi belasah lah kat dalam gua tu banyak tahi kelawar padahal. Tahi kelawar tu dia panggil guano. Guano tu sumber ekonomi juga pada orang tempatan sebab dia antara baja yang berkhasiat pada pokok-pokok lah, antara baja yang terbaik lah. Ini soalan yang merujuk pada gelang tadi. Laili kata gelang budak perempuan lah, umur dalam 3,000 tahun. Budak perempuan 3,000 tahun. Tu Laili dia memang sebab dia follow up dengan kajian-kajian yang saintis yang Melaya buat lah. Dia memang selalu updated lah. Macam saya biasa ambil. Yang budak perempuan takut gigi bukan? Bukan. Yang gigi tu bukan gigi orang. Mana gelang budak itu memang gigi haiwan lah. Dia ada, tak silap ada satu gigi tu dia panggil Asian black bear. Spesies tu dah extinct lah, dah pupus lah. Dah tak ada lah. Tapi fosil tu dia orang ada jumpa di Merapoh lah. Cuma benda tu masih dalam tahap kajian dan kalau ikut Laili beritahu saya benda ni lebih kurang macam kita tak publish, kita tak war-warkan lagi pada public. Takut nanti ramai orang datang nak tengok. Maksudnya masyarakat antarabangsa lah, especially para pengkaji apa semua takut
takut kita belum cukup bersedia lah gitu. Tapi sekarang ni dah jadi pandemik ni semua jadi tak jadi ya. Semua senyap lah. Tapi memang kita sekali ikut Laili memang kita ada maksudnya Haks memang ada plan untuk mempromosikan perkara ni. Kalau benda tu dah confirm semua, dah keluar report dia yang proper kan. Jadi kita akan table kat kajian negeri, dan benda ni akan jadi satu produk pelancongan yang dari segi agak ilmiah sikit lah, bukan untuk turis-turis biasa lah. Gitulah, untuk datang buat kajian dan sebagainya lah. Ini soalan daripada cikgu telah. Yang ini berkemah ni dalam Gua Ciku. Gua Tok Guru nama gua ni. Dia kata kalau kita berkemah macam ni kan, mana kita pernah sebelum masuk gua. Kena lapor pada siapa tak? Dan kalau macam camping macam tu kan, ramai-ramai gitu. Okey. Jadi kena tengoklah kalau macam Merapoh. Kalau Merapoh sebab gua ni bukannya restricted area. Tapi biasanya yang buat arrangement apa semua guide. Tapi kalau nak masuk ada gua dekat dalam Taman Negara Sungai Relau tu, yang tu kena lapor dekat perhilitan lah, sebab dia orang yang jaga kawasan tu. Taman Negara kan. Dia tengok lokasi yang kita nak masuk gua tu kat mana. Kalau macam dekat Ciku tu hari kita orang pergi sebab site gua tu bawah kawasan Felda Teknologi Resources ke begitulah. Jadi orang tempatan dah buat arrangement lah dengan Felda. Jadi manager dia apa semua tahulah kita masuk. Dia orang dah ambil list nama awal-awal lah, macam tu lah. Tengok siapa yang ada authority kat kawasan tu. Kalau macam berapa gua banyak tepi-tepi rumah orang je. Jadi macam kita masuk memang kita akan guna maksudnya kita akan bekerjasama dengan, kalau macam kami biasa kadang dengan RA Adventure ni, company Portelan, Haji Roslan. Kita panggil dia Porteh lah nama mesra dia. Jadi company dia yang akan uruskan semualah. Dan ataupun kadang-kadang Merapoh Adventure. Gitulah. Jadi tapi biasanya yang urus semua ni Laili Basir lah. Kawan pergi bawa tripod, bawa kamera, bawa lighting, kita memfoto. Jadi bab clearance, bab dari segi logistik apa semua, dia lah yang akan urus. Cuma biasanya kita tonton lah, maksudnya nak bayar guide. Cuma biasa guide Merapoh tu kawan-kawan kita, dia orang pun segan kalau nak cah-cah, nak minta duit apa semua. Tapi biasanya kalau yang kawan pergi sendiri yang kita untuk mempromosikan gua-gua tu, biasanya dia orang memang tak nak ambil duit, tapi kita akan buat macam makan-makan macam tu lah. Kadang pergi makan besar kat Gua Musang. Pasal dekat je Merapoh Gua Musang dalam 20 km gitulah. Ya. Tapi kalau macam Laili akan buat arrangement apa semua, dia akan bagi satu figure amount untuk kita tonton. Bukan dia ambil untung pun tak ada. Ya. Cuma just sebab kita nak sebab biasa Laili dah akan arrange makan pagi. Kadang-kadang kita ada tapau untuk bawa masuk dalam gua. Ada setengah tu kalau grup besar kita ada makan tengah hari dalam gua kan. Jadi dia akan bungkus siap-siap lah. Tu banyak arrangement. Jadi yang tu kita tonton macam tu lah. Tapi biasanya Laili akan buat proper lah. Berapa mahal. Tapi tak mahal pun lah. Tapi kalau untuk turis package dia tu atau kena contact RA ataupun Merapoh Adventure. Kalau di Baling tu, Gunung Pulai tu, sana ada grup penduduk tempatan yang buat arrangement lah. Dia orang ada provide homestay macam-macam lah di sana. Baik. Ni dekat suasana dekat Ciku ni, trip ni ada sebenarnya trip ni melibatkan NGO, ada banyak NGO, termasuk juga government agency. Masa ni kalau tak salah sahabat kita Isman ada masuk sekali. Ismail ikut kita pergi Ijen ni tu hari. Ismail. Ada join ni. Ismail ada join sekali trip ni. Ni dekat gunung apa ni? Gua apa ni? Nama gua ni Gua Tok Guru. Dia dekat Ciku lah ni. Gua Tok Guru. Kenapa nama dia Gua Tok Guru? Tu Laili Basir yang tahulah. Tapi tak silap saya, waktu dia masuk ke Ciku tu, seminggu selepas almarhum Tuan Guru Ni Aziz meninggal dunia tak silap. Tapi nak jadi ceritanya dalam gua ni dia ada tempat lapang macam ni lah. Boleh semain jemaah apa semua. Lepas tu dia ada satu chamber yang ada formasi tu macam mimbar.
Macam mimbar dalam masjid tu, mimbar baca khutbah tu. Rasa ada gambar mimbar tu, saya ada share tadi rasa tak silap. Cik go next. Ni tempat ni kita sembang jemaah apa semua. Tapi dia tak Gua tinggi, ni best. Dia river cave. Lepas tu air dia tu, sungai dia tu air mengalir, air jeram. Macam jeram. Bukan macam jeram, memang jeram. Dia apa ni bertekak-tekak gitu. Air laju. Jadi kalau nak buat tadi soalan Cikgu Tala, kalau nak buat air besar, saya biasa sebelum subuh saya bangun awal, jadi carilah flash laju sikit, flash laju. Ini flowstone ni sangat besar. Dia ada banyak flowstone dekat Gua Tok Guru ni. Tapi masa kita shoot ni saya ada gurang dengan Lely dekat bawah. Kalau tengok flowstone, saya pernah tengok gambar flowstone dekat Mexico lah. Mexico di Amerika Tengah, Central America kan. Mexico dia ada gua yang flowstone ni macam ni lah, lebih kurang. Tu ada reflection ni dekat Gopul ni. Ada air dalam tu. Jadi kita kabur tak perlu pergi Mexico, padang pergi Ciku Ni yang kata mimbar ni. Ni mimbar. Ni mimbar. Tapi dekat dengan pada 8 tadi tu, yang 8 tu dekat je. Ni dekat. Ni daripada tempat 8 tadi tu, kita kena cross sungai tu, jumpa tempat ni. Jumpa chamber ni. Gitu. Okay. Tak. Lebih kurang macam mana nak khabar? Kuli kena giang, kuli duduk Kelantan kan, Gua Musang benda pergilah Ciku tu kan. Nanti kita bagi kontak Cik Mat lah, orang kampung hak buat nak pertahankan Gua Ciku tu. Tu Cik Mat tu, baju merah fluorescent tu. Lagi satu, kita kalau kita ambil gambar dalam gua, kita nak scale kan dengan orang apa semua, kita selalu pesan dekat guide-guide lah. Pakai baju hak kontras sikit lah. Hak timbul, jangan pakai baju hitam. Striking colour. Striking baru dia dalam gambar tu dia timbul lah, insyaAllah. Ni dekat Niah. Ni kata gua. Ini dekat Niah. Ni dekat. Ni gua Niah ni. Ni pintu besar dia. Itu besar. Yang kata ada rumah tu kat mana? Ni tempat saya. Dekat bawah dia. Yang biasa kalau kita tengok dalam buku sejarah masa sekolah rendah kan, ada gambar rumah tu lah, rumah Robinson, rumah 3 bilik besar. Rumah besar, tapi disebabkan gua tu besar, rumah tu nampak kecil. Ini bahagian atas. Ini Gua Ciku. Ini satu stalaktit yang unik sebab dia ada loop macam keris. Keris orang Melayu kita kan, keris kita ada loop, ada lekok-lekok kan. Betul. Tu ni dekat Ciku ni. Ni straw. Ni dekat ada salah satu pintu masuk dekat Gua Tok Guru ni, ada tak silap saya ada 3 pintu. Ni pintu, salah satu pintu lah. Gua Tok Guru. Ni formasi flowstone dengan bawah tu ada Gopul. Gua Tok Guru ni? Ada Gua Tok Guru ni. Alright. So, kita dah sampai Gua Ciku Gopulai. Ni Baling. Ni terus Fatihah daripada Yusuf Melaya. Ni dekat Gua Kelambu tak silap. Ni di Baling kan ni. Ini misi-misi nak menyelamatkan gua lah. Ni Gua Matahari. Di Baling juga. Gua ni banyak berlaku runtuhan disebabkan ada satu kuari dekat ujung Gunung Pulai tu. Jadi gua ni banyak affected. Saya masa masuk gua ni, saya tengok, ni berisiko jugalah. Tapi alhamdulillah tak jadi apa-apa lah. Ini nama gua ni Gua Tembus. Ini berapa lampu berguna ni? Banyak. Banyak. Saya pun tak ingat berapa biji lah. Belah-belah biji lampu tu. Tapi lampu yang kecil-kecil lah. Saya ada lampu yang besar tadi tu, ada 4 biji. Lepas tu lampu yang kecil-kecil tu ada belah-belah lah. Lepas tu flash lagi gitulah. Lepas tu headlamp, kadang-kadang kalau tak cukup minta tolong guide yang dia orang punya headlamp lah. Ni Gua Haji Putih. Lawa. Ini chamber ni sempit, tak boleh berdiri. Dia duduk merangkak boleh. Ni bahagian atas, chamber bahagian atas. Saya shoot ni daripada chamber sebelah sini. Yang antara saya dengan dia tu, dia macam mana tu? Lighting dari luar? Lighting. Tak. Ni lighting kita susun lampu. Ada lampu depan tu? Ingat dari luar. Tak ada, kita pasang lampu. Kita susun lampu LED tu, kita susun.
Alright. Jadi satu kerja lah, kita kena pergi sana susun lampu, lepas tu minta tolong ni sahabat kita lah. Masa ni Suruh dia berapa orang? Trip ni fotografer tak ramai. Tapi NGO masa tu, saintis tim daripada UC Melayu pun ada join. Sebab masa ni kita nak selamatkan gua di Gunung Pulai, di Baling ni. Jadi waktu tu sebabnya cerita Baling ni, dia orang pun cerita panjang lah, cerita pendek dia, gunung ni nak kena letup. Gua tu nak kena letup. Cerita pendek dia lah. Jadi dia orang dah berjuang dekat 2 tahun. Panjang cerita dia, tapi tak dapat lalas. Tak silap saya, dia punya Jabatan Geologi Negeri Kedah masa tu dia cakap cuba dia beritahu kat orang tempatan lah yang berjuang nak selamatkan gua-gua ni. Dia kata cuba kontak tim Save Merapoh Cave. Tu yang dia orang kontak Laili. Betul Laili kontak saya, tanya bila nak pergi, bila free. Masa tu kebetulan saya memang ada nak pergi di Perak. Saya kata boleh lah, cuti tahun baru Cina tahun 2000, tak silap 2019 saya sihat. Baru lagi, tak lama. Yang gambar ni gua Sirih. Ini antara gua yang paling besar lah dekat Gunung Pulai. Gua Sirih. Tanpa orang kecil batu besar. Ini itulah flowstone. Dia macam yang menampak hijau tu, lumut tu. Nama Gua Sirih tu dia beri sebab orang tempatan kata, orang dulu orang tua dulu bagi nama sebab dia kata formasi ni macam Sirih Junjung. Orang Melayu kan kalau nak Minang ke apa ada Sirih Junjung kan. Ni lah. Gitu. Tapi gua ni dia dah pasang lampu dah, tapi orang kampung punya inisiatif lah, tak proper macam dekat China tu lah. Tapi masa saya nak ambil gambar, dia orang pasang lampu sikit-sikit gitulah. Tapi masa saya nak shoot tu, orang tempatan dia tarik kabel, dia bawa satu spotlight besar. Ada satu chamber besar tu memang asbab ada lampu tu kita mudah kerja kita gitulah. Cuma kita kena apa ni, arah dia, maksudnya kita kena guide dia macam mana cara dia nak handle lampu tu lah. Ini saya shoot. Saya shoot pakai Z7. Masa ni Nikon bagi pakai Z7 dekat 2 bulan kot saya pakai Z7. Masa Z7 baru masuk Malaysia lah. Jadi saya test lah. Ni salah satu gambar yang saya test. Tapi ni pakai fisheye. Sebab chamber ni dia tinggi sangat, terlalu tinggi. Saya punya wide angle pun tak lepas. Jadi pakai fisheye baru lepas. Tapi tu formasi yang dekat atas tu nampak macam carik-carik tu kan. Itu salah satu formasi yang ada kat gua. Lepas tu ada 3 orang saya susun kat bawah. Nak tunjuk chamber tu besar besar dan tinggi. Ya, betul. Ni salah satu formasi. Ni dekat Baling ni. Wah. Ni flowstone ni dekat gua. Ni gua sungai, river cave. Gua ni satu gua ni dia kombinasi ada 3 gua. Dia punya landscape, maksud saya dia punya apa tu, dia punya formasi dan juga ciri-ciri gua dia ni macam ada 3 gua di Merapoh. Ni dekat gua ni termasuk gua, dia ada ciri-ciri gua tak bintang, ciri-ciri gua Hari Malaysia. Dengan gua Sisik Naga dekat sini. Tu unik jugalah gua ni. Dia orang kampung panggil gua air. Tapi hari kita orang pergi, kita mesyuarat kita bagi gua Sungai Limau sebab sungai tu, sungai yang mengalir masuk dalam gua tu Sungai Limau. Nama kampung lah. Kampung sebelah tu. Ini guide yang bawa kita tu lah. Jadi kita nak scalekan apa semua aktiviti ni, water droplet daripada dia punya bumbung tu. Tu saya susun orang macam tu lah. Okay. Ini yang terakhir lah. Ini dekat Negeri Sembilan, Pasoh. Ni Gua Pelangi. Ini pun yang ini bukan untuk kita pergi ni bukan untuk selamatkan gua, tapi untuk mempromosikan Gua Pasoh. Ni bersama dengan penduduk tempatan dan juga tourism Negeri Sembilan. Ini yang saya kata tadi yang kepala terantuk kat batu tu kan, kat area ni. Mana pernah masuk dulu lah. Ini gambar baru, gambar lama ni? Ini gambar 2000. Yang ni masa session untuk tourism. Bukan, sorry. Ni session untuk Jabatan Hutan. Untuk Jabatan Hutan Negeri Pahang Rasa ni 2017. Yang hujung sana tu apa? Itu ada ray of light masuk ikut dia ada pintu belah tepi. Ray tu masuk.
Yang kotak tu apa nampak macam ujung? Macam papan tanda. Itu signage. Oh, signage. Sebab ni dia Gunung Senyum ni dia ke Eco Rimba, bawah pejabat hutan lah. Oh. Jadi dia ada signage gitulah. Tapi gua ni yang saya shoot ni nama dia Gua Silat. Satu yang unik pasal Gua Silat ni, gua dia sangat bersih. Macam ada orang sapu hari-hari. Tapi tak ada orang sapu pun. Oh, tak ada? Bukan ada guide ke apa jaga, tak ada? Gunung Senyum ni ada banyak cerita mistik. Ada banyak legenda macam-macam lah. Tapi so far saya pergi alhamdulillah lah. Tak ada lah jumpa yang ajib-ajib, tak ada lah. Ni dekat Pasoh, yang unik pokok ni dia dah belengkor akor dia dekat Batu Kapur tu. Macam cerita Tomb Raider dekat Vietnam tu kan. Jadi tak perlu pergi Vietnam, tak perlu pergi Kemboja ke. Cukup Negeri Sembilan je. Ini dekat Gua Kelawar. Gua ni dia dalam tanah. Dia punya pintu kat atas. Lepas tu kita kena manjat naik atas. Lepas tu kita kena turun pula. Turun vertikal. Tapi dekat sini orang tempatan dah sediakan macam tangga pakai tali tu. Oh, tangga pakai tali. Okay. Dia buat tangga yang dia ikat pakai tali. Tapi bukanlah yang turun abseiling ataupun pakai roping yang ekstrim tu, tak. Dia pakai tali je. Okay, tangga lah senang cakap. Yalah. Tangga tali. Turun tu dalam berapa kaki ya? Ada kot 15-20 kaki gitu kot. Ini kehidupan dalam gua lah. Tapi saya lupa nak share gambar yang ini penyengat. Penyengat. Orang betul panggil wasp. Macam paper wasp tu. Penyengat. Dan dia punya sarang ada beribu. Penuh dekat siling tu. Dia saja. Ni dekat Gua Pelangi. Jadi masa saya nak shoot tu, dia orang kata macam ni kan dia sengat. Saya kata kita doa lah minta dia tak sengat. Jadi saya kabar lah kat dekat penyengat. Saya kata minta maaf, kita nak shoot sekejap. Kita tak nak buat apa-apa yang merosakkan dia, tak ada. Nak ambil gambar dia. Jadi alhamdulillah tak ada seorang pun kena sengat. Alhamdulillah. Takut kot, tapi kita tawakal. Kita baca doa Nabi Nuh sikit. Betul. Ini dekat Gua Dagang di Niah. Gua Niah. Oh. Dia kenapa nama dia Gua Dagang? Sebab dulu situ memang tempat trading. Nampak besar. Tempat orang berdagang. Jadi belah belakang tempat saya ambil gambar ni, belah belakang tu masih ada lagi struktur kayu-kayu, tempat macam gerai-gerai dia orang berdagang berjualan. Masih ada lagi struktur kayu tu masih ada daripada zaman dulu. Bukan zaman sekarang punya, zaman dulu punya. Yalah. Ini pintu besar ni. Ni gang kira. Ini dah ada fasiliti lah, dah ada boardwalk. Ni nak pergi dekat ujung sana ada lukisan gua yang unik, tapi lukisan gua tu sekarang ni Jabatan Muzium Sarawak telah pagar supaya takut orang rosakkan lah, sebab dia dah fading. Okey. Disebabkan oleh ni lah kelembapan Ya. Ini ada roof, dekat roof dia tu ada opening, ada cahaya masuk lah. Ni dekat Niah ni. Ni pun dekat Niah. Tu belah atas tu ada lubang. Oh, Niah sekarang dah ada proper lah, tangga ada semua. Memang Niah tu dia tak silap saya. Nama dia Taman Negara Niah. Taman Negara. Dia komersial. Masuk kena bayar, ada tiket apa semua lah. Ini first time saya dapat ambil gambar Kelawar, sebab biasanya Kelawar ni dia duduk dekat ni Kelawar. Kelawar ni saya lupa. Ya saya? Rendah ke duduk? Ya tidur tu rendah ke? Itu nak cerita ni. Ini nak cerita ni. Biasa Kelawar dia duduk tinggi. Mungkin ikut ketinggian bumbung gua, siling gua. Jadi ni kat Gua Kelawar ni, dia ada satu chamber. Chamber tu kat ujung dia tu naik tinggi, lepas tu dia menguncup. Dia kecil je ujung tu. Jadi kat situ ada banyak kelawar bergantung tidur. Jadi saya nak ambil gambar susah sebab kelawar ni dia sensitif dengan bunyi. Kita pijak terlangkau batu sikit, dia dengar sek-sek-sek. Dia terbang. Jadi apa saya nak buat? Saya pun kelawar ni saya lupa nama spesies dia. Dia ada nama dia. Tapi rupa dia macam babi sikit. Bukan kita nak hina cipta Allah Ta'ala, tak. Babi pun Allah buat juga kan. Tapi kelawar ni rupa dia memang macam tu. Dia pelik sikit.
hidung dengan mulut dia tu kan. Jadi telinga dia besar. Memang telinga dia memang macam radar. Jadi macam mana saya nak shoot ni? Saya cakap sebab masa tu trip tu ramai kot lah dalam fotografer lebih 10 orang kot. Tapi masa saya nak shoot kelawar, saya minta semua orang jangan datang. Saya seorang je. Lepas tu saya letak lampu LED kat bawah. Hapsar tu letak kat bawah tu. Tinggal lampu tu. Lepas tu saya pakai flash. Saya pasang tripod semua. Saya memang dah aim lah dekat tempat dia sangkut. Saya tunggu. Jauh ni? Dia bila kita dah lama sikit. Ini chamber yang ujung. Dia ruangan yang ujung gua. Tapi dia rendah. Dia eye level. Dia tempat dia bergantung ni. Tu yang saya dapat shoot tu. Jadi saya pun tunggu. Tak silap ni pakai macro lens ni. Sepacak tripod saya siap tu. Tunggu sabar dalam 10 minit gitu. Dia mari semula dia hinggap. Masa pergi. Jadi rezeki saya pun tu. Masa pergi letak lampu, pasang tripod, itu dia tak ada dah, dia terbang dah. Dia lari dah. Dia lari dah, terbang dah. Tapi kita tunggu lah lama sikit dia datang balik. Dia selesai tidur situ gitu agama kan. Lepas tu kalau belakang tu yang bokeh tu color jengking. Ya nampak color jengking Gitulah. Memang kelawar tidur dengan satu kaki Tak, kita pun tak faham kot. Tapi yang kita tahu dia tidur bergantung lah. Mungkin sekaki, mungkin dia lenguh tinggal sebelah lah. Atau dia tukar kaki ke walau-walau. Tapi bagi dia tu dia punya cara dia tidur kan. Yelah. Gitulah. Ini gecko. Gecko ni pun saya lupa nama dia. Ni kecil besar gecko kan? Gecko ni yang ni besar. Kalau cicak rumah, kalau banding dengan cicak rumah mungkin 3 kali kot. 3 kali saiz cicak rumah. Okey. Saya tak ingat lah. Dia kecil sikit pada cicak kubing. Cicak kubing besar lagi tak? Dia kecil sikit lagi. Tapi dia besar pada cicak rumah. Jadi gecko ni mula-mula kita jumpa dia duduk melepek atas batu tu dekat dinding. Ini dekat gua tirai. Dia macam letih, macam orang puasa gitu lah, melepek gitu kan. Jadi saya pun nampak dia tak lari gaya. Saya pun pasang tukar macro lens. Lepas tu macam biasa kan kuli yang kita pakai diffuser DIY tu kan. Pasang siap-siap. Bagi selepang keluar flash apa semua. Dia tengok tu dia posing, dia tak lari, dia posing. Dia jadi sihat molek, gagah molek. Jadi dapat 4-5 shot lah. Gambar ni ada saintis lecturer tak salah saya Yuniza, dia ada email saya, dia minta untuk tujuan study dia lah, untuk research dia lah. Jadi saya bagi dia nak gambar high res lah. Tapi sebab saya kata untuk education purpose tak ada masalah. Lupa nama prof. Ramai sangat tak ingat. Tapi rasa Pali kenal kot. Yuniza. Yalah. Tapi Pali UMT tak? Yuniza. Ya. Tapi dia rasa orang lama lah. Ini Scorpion lah. Yuniza. Ini Scorpion dalam gua gini rupa dia. Alright. Ini Scorpion besar. Hak saya cerita banyak beribu-ribu tadi tu Scorpion kecil-kecil. Okey. So alhamdulillah banyak juga perkongsian daripada Dr. Ali malam ni. Ada komen di mana? So dekat gua sebelah dah kita. Dah hampir 2 jam kita bersama. Sekejap masa. Alright. Okay. Yalah. Okay, so Dr. Ali, kata-kata akhir lah sebelum kita bersurai. Untuk sahabat-sahabat yang masih lagi setia pada malam ni. Silakan Dr. Ali kata-kata akhir untuk yang kat luar. Mungkin ada berniat nak pergi ke Merapuh ke atau mana ke. Macam mana nak kontak, siapa nak kontak ke, macam mana? Tu ada komen tu Cik Azizul Hamzah. Okey. Ada komen apa tu? Cik Azizul lah, Cik Hamzah. Dia kata atas lah balik. Lepas Cik Gotolaha masuk gua ni. Ni. Gua terang bulang. Gua itu tadi masa gua Tok Guru. Komen yang tadi ni. Gambar tadi. Gua terang bulan ni tak silap saya ni
dekat Gunung Senyum. Gunung Senyum ada satu chamber nama dia Gua Terang Bulan. Di Temeloh. Okey. Gua kat kat Jerantuk. Jerantuk. Kat Jerantuk dia kata. Ada lagi. Okey. Jerantuk. Kalau Jerantuk dekat ni lah, dekat apa ni, Komplek Kota Gelangi, Gua Warisan Kota Gelangi. Banyak juga kat situ Kata-kata akhir Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah pada Kuli dan juga Pali sudi jemput saya berkongsi-kongsi sikit lah. Yang patut-patut sekadar yang ada ke ruang masa ni. Jadi fotografi ni setakat ni tak banyak sangat exposure lah di kalangan apa ni, fotografer ataupun penggemar foto-foto alam di Malaysia ni lah. Jadi saya harapkan semoga ramai lagi orang yang mungkin tak tahu lepas ni, sekarang ni dah tahu, jadi boleh merakamkan keindahan-keindahan yang ada dalam gua. Dan boleh kata setiap negeri dekat dalam Malaysia ni, termasuklah Sabah Sarawak, ada gua. Jadi penting untuk kita rakamkan keindahan ni supaya keindahan ni dapat dipelihara lah. Dia merupakan warisan alam kita kan, yang Allah Ta'ala dah amanahkan kepada kita untuk jaga dia. Jadi untuk masuk gua-gua ni boleh kontak lah, ikut kawasan lah. Kalau macam Merapu apa semua tu, boleh kontak dengan apa ni, tour operator yang ada dekat sana lah. Ataupun boleh kontak dengan Lagi Pasir, dengan guide-guide yang dekat sana lah. Kalau Ciku tu, Encik Mat tak apa, tu nanti boleh PM saya boleh bagilah kontak-kontak person tu. Tak ada masalah. Maknanya kalau siapa nak masuk gua, kontak Dr. Ali dululah. Senang, dia tahu siapa yang kat mana nak pergi. Kalau perak siapa nak kontak kan. Senang gitu. Gitulah. Betul. Jadi kalau apa ni, nak belajar macam mana nak ambil gambar dalam gua, boleh ikut saya, boleh. Kalau belah Kedah tu boleh jumpa Sofwan, dia dah biasa dah. Dia dah tahu dah macam mana kan. Sebab dia kaedah tu ada banyak cara sebenarnya. Ya, betul. Ada banyak cara. Basically kalau siapa tahu fotografi, dia tahulah macam mana nak ambil gambar. Cuma bezanya gua tu gelap. Bila gelap, jadi apa yang kita perlu ada lampu lah, lighting, supaya kita dapat apa ni, merakamkan foto kat dalam gua tu lah. Cuma kita nak kena pandai lah main dengan highlight, shadow, apa ni, nak scalekan orang kan. Itulah. Jadi satu-satu gua tu untuk dapatkan gambar yang bagus, kita kena repeat. Sebab the first kita masuk tu, kita akan study dulu, kita akan tengok, macam orang kata berkenal-kenalan lah dengan keadaan gua tu, dengan dia punya landscape apa semua. Betul. Dengan apa ni, flora fauna yang dekat dalam gua tu. Lepas tu next trip tu kita akan dapat hasilkan gambar yang lebih baik, macam tu lah. Betul. Jadi kepada orang muda-muda, especially sekarang ni kan ramai fotografer pakai phone pun sekarang dah boleh ambil gambar. Dan untuk fotografi pun boleh pakai phone, tak ada masalah. Yang penting kena ada tripod lah. Tripod untuk apa ni, pegang kita punya smartphone tu kan. Lampu lah kan. Sebab biasa sebab biasa dalam gua ni cahaya tak cukup, jadi memang kita pakai long exposure lah biasanya. Walaupun sekarang teknologi dah canggih, dah boleh ISO sampai 5,000 pun okey lagi kan. Tapi saya personally, saya masih guna style old school. Cara orang lama-lama lagi gitulah. Main exposure 10 second, 15 second gitu. Unless kita nak ambil action orang bekerja dan sebagainya, yang tu lain lah, kita tengok keadaan lah. Betul, tapi untuk landscape pemandangan dalam gua tu, memang biasa saya akan gunakan teknik long exposure lah. Dari segi lighting tu, kita boleh buat formation lampu, kita susun lampu, kita shoot, kita tengok macam mana highlight, shadow dan apa semua. Lagi satu saya, kita buat light painting. Kita suluh lah. Pakai flash pun macam tu jugalah. Jadi kalau yang nak mencuburi ataupun nak belajar tu boleh je. Kalau macam di Terengganu pun ada gua dekat Tasik Kenyir tu. Saya antara gua yang awal saya masuk, antaranya gua Bewah tu lah, dekat Tasik Kenyir. Tapi kebetulan masa masuk tu tak ada guide yang betul-betul tahu pasal gua kan. Jadi kita main belasah je masuk. Jadi masa tu rasa seronok dah. Tapi
dia tak mari dia punya apa tu, dia punya macam mana cakap, dia punya shock dia tu kan. Tapi bila saya masuk yang Kenong tu, masuk dengan geologis, and then yang tu memang orang kata macam buka kita punya mind lah kan. Lepas tu kita dah suka masuk gua. Macam tu lah. Ni dah lama tak masuk gua ni. Sebenarnya rindu lah bau-bau taik kelawar tu. Lely faham apa saya cakap ni. Gitulah. Alright. So gitulah Kuli. Okay, terima kasih Dr. Ali kena sudi bersama kami pada malam ni. Kita pun terima kasih jugalah jumpa kita. Ada rezeki, ada masa, ada umur panjang kita jumpa lagi ya. Kita insyaAllah kita jumpa lagi lah. Mungkin kita kecek benda lain pula. InsyaAllah. Bukan gua saja ni dah boleh ni. All-rounder ni. All-rounder ni. Tengok lagi makro ni. Kalau cerita Mak Gunung lain cerita. Nanti kita cerita Pak Gunung. Gambar-gambar kat gunung pula. Kita panggil Dr. Ali. Alright. So sampai sini sajalah kita punya sembang Jom Lepak dulu bersama saya, Abeku, Pali dan juga Dr. Ali. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan topik yang lain pula. InsyaAllah kita akan bersama dengan sahabat kita Isam Smuta. InsyaAllah. Isam Smuta. Alright. So sampai di sini saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua. Assalamualaikum.